Okey, moderator dah boleh mula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat datang para pendengar sekalian kepada sesi forum dialog sosio budaya Majlis Dakwah Negara Malaysia. Hari ini seperti biasa kita mengadakan sesi dialog di mana kita menjemput beberapa pakar di dalam bidang yang tertentu untuk membincang tajuk yang ada hubung kait dengan kehidupan di dalam masyarakat dan sosio budaya orang Melayu di Malaysia. Jadi hari ini kita amat beruntung dan bertuah kerana kita dapat 3 orang pakar yang bersetuju di dalam kesibukan masa dia untuk bersama kita membincangkan satu tajuk yang berat, tapi mudah-mudahan Allah memperingankan diskusi kita pada hari ini. Tajuk kita adalah fenomena kecemasan mental di zaman pandemik COVID-19. Fenomena kecemasan mental di zaman pandemik COVID-19. Jadi kita mengalu-alukan kedatangan 3 orang pakar pada hari ini. Yang pertamanya ialah Dr. Ahmad Rostam Zain, Doktor Pakar Perunding Psikiatri daripada Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustaz Kedah. Selamat datang, Doktor. Yang kedua kita ada... Terima kasih, Datuk. Sehat. Okey. Yang kedua, Dr. Nurjannah Nasution Radwan, Doktor Pakar dan pensyarah kanan Psikiatri Fakulti Medicine UiTM Malaysia. Doktor yang ketiga, panel kita yang ketiga ialah Dr. Nur Malisa Nur Hadi, Doktor Pakar Psikiatri daripada Hospital Tuanku Fauziah Perlis. Selamat datang Dr. Nurjannah, Dr. Malisa. Terima kasih, Datuk. Jadi sebelum saya menjemput ahli panel kita untuk memberi pandangan, izinkan saya mencerita sikitlah keadaan masyarakat kita di sini untuk tujuan memfokuskan perbincangan kita pada hari ini. Dari apa yang kita lihat daripada data yang saya ambil di sini, saya bacalah. Pada tahun 2021 ni sehingga Julai Mei, data yang dikeluarkan oleh pihak polis lah, Julai 1st, ada 4 kes bunuh diri setiap hari. Ada first 3 months of this year. Dan setakat ini ada 336 kes dilaporkan oleh polis. Kemudian dari data yang dikumpulkan daripada tahun end of 2019 hingga 2021, terdapat 1,708 kematian, ya. Dan 1427 itu daripada perempuan, daripada 1708 itu, dan 281 daripada laki-laki. Dan di antara jumlah itu juga antara umur 15 hingga 18, 872 orang. Daripada umur 19 hingga 40, 668 orang. Dan selebihnya umur yang selebihnya lah. Jadi tujuan fakta ini bukan apa untuk menceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa masalah mental semasa COVID ni adalah amat ketara dan amat berbahaya. Maka itu sebabnya hari ini kita cuba untuk meminta pakar-pakar kita memberi cadangan apakah yang terbaik. Katanya di dalam report ini, cases ini melibatkan behavioral changes lah, mana pertukaran perangai, sikap tak berguna, hopelessness, ataupun merajuk
menjadi beban kepada masyarakat, kepada ibu bapa, dan hilang pendapatan dan punca pendapatan. Jadi begitulah yang dilaporkan. Tapi yang sebenarnya mungkin pakar kita akan boleh bagi tahu sekejap lagi. Dan juga direkodkan juga masalah-masalah yang dikenal pasti ialah masalah keuangan, sara hidup, masalah kesihatan sendirilah. Kemudian masalah kemurungan yang dihadapi yang di mana tidak dapat ditangani, dan juga masalah keluarga, pergaduhan keluarga dan institusi keluarga yang agak rapuh di bandar dan juga keluar bandar. Jadi kita tambah-tambah lagi di masa COVID-19 ini, masalah ini bertambah lagi. Jadi hari ini kita dengan tidak melengahkan masa lagi di atas tajuk kita pada hari ini, iaitu fenomena mental di zaman COVID-19 ini. Saya menjemput Dr. Ahmad Rostam Mak Zain, konsultan pakar psikiatri daripada Sultan Hospital Hustanah Bayah Al-Usta. Dr. Ahmad Rostam ini dia mempunyai kelulusan yang tinggilah di dalam bidangnya, iaitu mana dah dia punya resume, nanti saya baca sikit. Dia mempunyai Dr. MD daripada UKM dan juga Master of Medicine daripada universiti yang sama, dan juga Fellow of the Clinical Psychiatry daripada Universiti Singapore, NUS, National University of Singapore. Jadi sekarang ini bertugas di Hospital Sultanah Bayah Al-Usta. Silakan Dr. Rostam untuk memberi komentar dahulu kepada tajuk kita pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk atas pengelayan tadi, dan juga sebagai pemulaan kepada perbincangan kita pada hari ini, saya akan mulakan dengan sedikit komentar yang sangat yang pendek dahulu, sebab kita ada banyak perkara yang akan kita bincangkan secara serius lepas ini. Tapi insya-Allah kami bertiga sebagai pakar psikiatri akan cuba untuk membawa isu ini dalam konteks yang mudah difahami. Sebab pada akhir rancangan, apa yang kita mahu capai adalah kita bersama-sama dapat membantu untuk memperbaiki diri, untuk membantu diri kita dan melindungi diri kita dan orang yang tersayang daripada masalah kesihatan mental yang serius. Kerana seperti yang Datuk sebut tadi berkaitan dengan statistik yang telah disebut, sudah tentu kita melihat ia sebagai satu tragedi dalam masyarakat kita, sama ada dalam konteks individu tersebut maupun dalam keluarganya ataupun dalam lingkungan sosialnya. Namun disebut juga berkaitan dengan apakah punca ataupun faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan tragedi tersebut, yang mana inilah yang kita kena fokus, di mana kebanyakan dari kita di luar sana memang diancam dengan pelbagai isu yang boleh mengganggu kesihatan mental dan juga emosi dan juga psikologi kita. Jadi adalah sangat penting. Yang pertama sekali kita bersama-sama untuk belajar apakah faktor-faktor risiko yang mungkin mampu mengganggu gugat kita. Yang pertama. Yang kedua adalah mencari jalan untuk membantu diri dan membantu orang tersayang supaya tidak terkesan secara teruk ataupun tidak memudaratkan sesiapa saja yang kita kenali, termasuklah diri kita. Saya rasa setakat itu dulu, Datuk. Kita akan mulakan perbincangan kita seperti yang dirancangkan. InsyaAllah kita semua dapat manfaat daripada perbincangan kita hari ini. Memberi mukadimah yang bagus dan sebagai tanda mula pada dialog kita pada hari ini. Saya seterusnya menjemput Dr. Nur Jannah
Dr. Nur Jannah ini berkelulusan MBBS Universiti Melaka Manipal dan juga Master Medicine Secretary from UiTM. Sekarang dia sebagai pakar sekretaris di private service di UiTM Hospital dan juga sebagai pensyarah kanan Fakulti Medicine UiTM. Selamat datang Dr. Nur Jannah. Seperti kita maklum, apa yang kita hadapi sekarang ini agak ketara dan membimbangkan. Di dalam masyarakat kita di sana terdapat beberapa kumpulan yang kita lihat, iaitu pertamanya mereka yang kena gejala COVID, keduanya mereka yang positif COVID dan tidak bergejala, ketiganya yang sembuh COVID tapi ada long COVID, effect of COVID. Yang keempatnya masyarakat lain yang belum kena COVID tetapi sudah buat vaksin, 1 ataupun 2. Seterusnya mereka yang belum dapat vaksin dan menolak vaksin ataupun takut vaksin. Yang seterusnya yang pentingnya ialah mereka yang keluarga, suami, isteri atau anak-anak yang kehilangan orang yang tersayang kerana mati akibat COVID. Jadi inilah kumpulan-kumpulan dalam masyarakat yang kita cuba tangani dan memberi beberapa nasihat hari ini. Jadi Dr. Nur Jannah kita tahu sudah lebih setahun, lebih dekat 2 tahun dah dalam pandemik COVID-19 ini. Memang semua rakyat berbagai kategori yang saya sebutkan itu dalam kesusahan. Pada pendapat doktor, pakar, sekretari seperti Dr. Nur Jannah ni, apakah kesan pandemik yang berterusan ini ke atas emosi dan psikologi mereka yang saya sebutkan tadi? Adakah kita telah sampai kepada satu peringkat kelesuan di dalam masyarakat? Silakan Dr. Jannah. Terima kasih Prof. Datuk Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada panelis lain dan juga para audiens yang sudi meluangkan masa untuk bersama kita hari ini. Terima kasih Majlis Dakwah Negara kerana memberi penghargaan untuk saya berada sebagai panelis hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa Prof punya description of macam mana keadaan sekarang dan pembahagian lapisan masyarakat itu saya rasa I think betul-betul very specific and really meet lapisan masyarakat kita pada waktu sekarang ni, because kita walaupun kita sebagai satu masyarakat Malaysians, tapi kita sebenarnya terbahagi kepada beberapa kumpulan, iaitu orang yang tak mendapat COVID tapi melalui kesusahan pandemik, beberapa kumpulan yang kehilangan orang tersayang disebabkan COVID, dan kumpulan yang ketiga yang tak kita lupakan iaitu yang telah mendapat COVID dan sedang recover daripada COVID itu sendiri, iaitu recovery yang agak panjang atau kita panggil long COVID. Semua kita ni daripada mana-mana kumpulan pun kita sebenarnya melalui reaksi terhadap loss, iaitu kehilangannya, yang mana masih ada kesihatan yang baik, Alhamdulillah, tapi walaupun ada kesihatan, ada rezeki, kita still ada rasa kehilangan, iaitu kehilangan kebebasan kita, kehilangan kebiasaan kehidupan kita, iaitu tak payah pakai face mask and boleh keluar whenever we want to, whenever we like to lah. Dan kepada mereka yang diuji dengan COVID, mereka kehilangan juga, iaitu kehilangan kekuatan diri dan kesihatan diri yang seperti biasa. Dan of course kita tak lupakan orang yang kehilangan orang tersayang disebabkan COVID, maka kehilangan mereka adalah satu ujian yang lebih besar kerana kehilangan, like all of us know, kehilangan disebabkan COVID ni kita tak boleh attend funeral dan kita tak boleh really embrace pengkebumian dan setiap proses-proses dalam kematian tu. So itu kehilangan yang besar
dan cukup pasti impactnya pun sangat-sangat besar lah ya. So kita akan look into each one of this, tapi yang pertama kini kita semua menghadapi masa yang sangat genting di mana kita semua berusaha untuk meratakan lekukan kes baru COVID-19, dan apa yang saya nampak di kemudahan kesihatan di hospital-hospital, semua orang sebenarnya sangat burn out lah di hospital-hospital ya. Kalau kita nampak di kalangan masyarakat juga semua orang sangat penat kerana PKP dan segala huruf-hurufnya tu saya pun dah lost track, tapi kita sentiasa perlu mengikuti SOP yang mana semua orang sebenarnya dah penat lah, dah kelesuan selepas 1 tahun. So apabila Prof mengatakan tentang kelesuan pandemik atau pandemic fatigue, saya rasa itu adalah satu perkara yang kita semua kena be aware that kita semua melalui keadaan itu ya. Bila dikatakan tentang kelesuan pandemik, didefinisikan sebagai tindak balas semula jadi yang dijangkakan berlaku terhadap kesukaran yang berlanjutan ya, bila it's prolonged dan berpanjangan dalam kehidupan seseorang yang disebabkan oleh pandemik. Jadi kelesuan pandemik ni di seluruh dunia sebenarnya berlaku, bukan di Malaysia je, adalah sebab peningkatan, antara sebab lah peningkatan kes COVID di seluruh dunia dan termasuk di Malaysia sendiri, apabila masyarakat mula menjadi penat dan lesu dan secara tidak langsung lupa mematuhi SOP sejak beberapa bulan sebelum kita nampak tsunami kes baru di Malaysia lah. So kenapa dia berlaku? Kerana apabila setiap orang berada dalam keadaan keletihan emosi dan psikologi yang bercampur-campur, dan pada masa yang sama motivasi, dia bercampur penat tapi dia masih motivated lagi sebenarnya untuk berjuang, bukannya kita semua dah putus harapan lah ya, terutama berusaha mencari makna dalam kesukaran. So semua orang, bila kita rasa satu kehilangan Prof, kita akan cuba untuk cari apa maksud, apa makna dalam kesusahan ni semua ya. Akan ada campur bau rasa tak puas hati, rasa terasing dan putus asa, rasa cepat nak marah. Dan ini semua sebenarnya ciri-ciri kelesuan atau kepenatan disebabkan pandemik ni ya. Kita akan ada rasa macam-macam perasaan ini secara fizikal dan secara sosial, tetapi secara psikologi kita rasa lebih pada kehilangan kebebasan, ketidaktentuan keadaan yang melanda, dan soalan yang semua orang selalu tanya ialah sampai bila kita akan berterusan macam ni ya. Dan having something yang uncertain, sesuatu yang kita tidak boleh kawal dan kita tak tahu apa ending dia tu, itu in itself is very tiring also ya. So kesan negatif lah kelesuan pandemik ni, kalau kita biarkan dia, maksudnya kita tak ada awareness, tak ada pemahaman tentang ni, ialah orang ramai akan kembali kepada habit atau amalan yang boleh meningkatkan risiko untuk mendapat jangkitan COVID, dan sekaligus dia boleh menaikkan angka-angka kes COVID-19 ya. So as we know lah, sekarang ni dah banyak mutation, dah banyak variant baru, dan sebab tu lebih lagi kita nak push our vaccination rate, and alhamdulillah so far kita nampak ada penambahbaikan dari segi vaccination rate, dan walaupun nombor kes baru banyak, tapi alhamdulillah kita nampak percentage majority ialah kategori 1 dan 2 ya. So itu adalah satu sebenarnya light at the end of the tunnel, although we haven't won yet, dan kita still kena continue, tak boleh ambil mudah dalam SOP kita, dan orang banyak ambil mudah tentang cuci tangan, pemakaian mask, penjarakan fizikal, tapi sebenarnya itu adalah cara yang paling mudah dan murah untuk setiap individu membantras penularan pandemik ni ya. So berjuang untuk melawan COVID-19 bermula dengan diri kita. So to focus on our emotion dan psikologi, kita sangat perlu fokus dengan kita punya SOP dalam kita punya physical punya behavior lah, cara kita mengambil SOP ni. So penting untuk kita ingat bahawa kita tak pernah bersendirian dalam hal ini. Memang semua orang merasakan kesusahan ni, tapi there's a lot of us yang actually banyak ingin membantu orang yang sedang susah. Banyak message negatif dan berita palsu dekat media sosial, tapi kita jangan merendahkan motivasi kita. This is the time where kita akan lebih
terpisah dengan each other ataupun kita boleh jadi satu nation yang lebih bekerjasama dengan each other, ya. So kita yang memilih how it can end up with. So this is the steps that we have to see. Sebab kita sedang diuji tentang kemampuan kita sekarang untuk bekerjasama untuk memerangi wabak ini, dan kita harus dapat bertindak sebagai satu badan, melakukan apa yang kita mampu untuk menghentikan penyebaran penyebaran virus ini dan mencegah pesakit yang membanjiri sistem penjagaan kesihatan kita. Tapi bagaimana kita dapat mengatasi kepentingan diri kita sendiri yang cukup untuk melakukan apa yang diperlukan untuk kita bekerjasama dalam keluarga, dalam negeri, dalam negara. Okay? So wabak sekarang ni membawa kita ke arah kerjasama global yang lebih besar ataupun pengasingan yang lebih besar. Itu kita kena tanya diri kita sendirilah. Because setiap individu makes a lot of difference lah dalam waktu-waktu pandemik sekarang ni. So yang penting saya rasa ialah kita kena tahu bahawa semua orang berisiko untuk melalui pandemik ini, terutamanya golongan yang kekurangan keperluan asas seperti makanan, perlindungan dan keselamatan, dan juga kekurangan kemudahan dan sokongan, ya. So orang yang kurang support system, ya, mungkin berjauhan sebab tak boleh merentas negeri dan sebagainya, mereka adalah individu yang mungkin berisiko tinggi daripada orang lain, ya. So setiap orang yang mengalami kekurangan akses terhadap perkhidmatan sokongan dan sokongan sosial, kekurangan waktu untuk menjaga diri sendiri, kekurangan penjagaan fizikal dan emosi mereka sendiri, boleh be at more risk of this pandemic fatigue yang mungkin boleh membawa ke gejala yang lebih serius lah, yang saya rasa Dr. Melissa akan bincangkan nanti. Ya, Tapi, saya rasa itulah Doktor, saya punya ya. Doktor, salah satu punca kemurungan ataupun ini ialah punca kewangan yang kebanyakannya terutama kaum muda yang remaja. Jadi adakah pertolongan kerajaan itu memberi added advantage kepada mereka-mereka dan juga berbagai-bagai pertolongan daripada masyarakat ini? Adakah itu satu sebab yang baik untuk diteruskan atau bagaimana? Sedikit tambahan. Okay. Buat masa ini daripada pesakit-pesakit yang saya jumpa either di hospital atau di klinik, ya, alhamdulillah saya rasa sokongan bantuan daripada kerajaan dari segi whether be keuangan atau social support sangat membantu untuk mengurangkan beban lapisan masyarakat yang sememangnya dilanda ujian yang begitu berat apabila datangnya pandemik ini, especially kepada mereka yang memang mendapat gajian harian, gaji mereka adalah gaji harian. Jadi alhamdulillah saya tengok apa feedback yang mereka beri kepada saya, bantuan keuangan dari kerajaan sepanjang pandemik ini sangat membantu mereka dan keluarga mereka, alhamdulillah. Dan saya banyak tengok warga emas di klinik saya, dan alhamdulillah saya rasa ia sangat banyak membantu warga emas, especially those yang tiada pencen bulanan lah, ya, kerana kebanyakan mereka bergantung kepada savings dan juga mereka ada ramai juga yang masih bekerja. So bantuan kerajaan memang membantu di waktu ini. Selain pada itu, bantuan daripada masyarakat, social support daripada masyarakat yang memberi derma dan membuat macam-macam lagi bantuan, ya, belikan barang dapur, memberi derma dan memberi makanan. Kadang lunch time diorang bagi makanan, pack food, dinner bagi pack food. So those are the things yang has been very helpful for the rest of the masyarakat. So I hope kumpulan masyarakat lain yang tak terjejas dari segi keuangan dapat meneruskan lagi contribution ni, kerana ia alhamdulillah dapat membantu lapisan masyarakat yang memerlukan. Di samping itu saya tengok dari segi kumpulan masyarakat yang banyak membantu ni, mereka juga sangat berbesar hati, memang pergi all out lah for volunteerism, ya, yang saya nampak lah dari yang saya nampak feedback daripada pasien-pasien saya. So kadang-kadang bila kita dengar cerita macam ni, kita tersentuh hati sebab yelah saya dalam hospital kan Prof, saya tak boleh nak keluar, tapi saya healthcare worker, tapi bila kita dapat feedback macam tu kita sangat tersentuh hati sebab sebenarnya alhamdulillah banyak lapisan masyarakat kita yang sebenarnya
sangat bersatu, sangat membantu each other, dan alhamdulillah kita banyak membantu dan bekerjasama untuk help each other. So those are the things yang really memberikan reflection yang sangat mendalam pada saya. Ya, terima kasih Dr. Nur Jannah kerana memberi pemikiran juga pengalaman yang sedang berlaku di klinik beliau dan juga cadangan-cadangan positif yang perlu kita ikuti. Kita ingin berpindah kepada Dr. Nur Malisa Nur Hadi, pakar Dr. Sekretaris Hospital Tuanku Fauziah Perlis. Bukan orang Perlis katanya, tapi duduk di Perlis. Tak apalah. Jadi Dr. Malisa menyambung perbincangan kita pada hari ini, banyak sumbangan-sumbangan daripada masjid, daripada orang ramai yang telah dinyatakan oleh Dr. Nur Jannah tadi dan beberapa masyarakat di sekeliling. Satu kebanggaan kita lah. Jadi pandemik ini memang menimbulkan pelbagai kesan dan gangguan emosi. Ini yang pasti. Di samping sakit, samping benda-benda lain, di samping kematian, di samping long COVID, gejala-gejala dari segi kesihatan, tapi emosi, kesan emosi dan gangguan ini amat penting bagi kita orang Islam ataupun rakyat Malaysia menangani dengan baik. Jadi boleh Doktor huraikan bagaimana kita orang ramai nak tahu sekiranya gangguan-gangguan emosi ini yang semua dialami oleh masyarakat sekarang ini yang saya sebut tadi, kumpulan-kumpulan masyarakat ini, bagaimana kita nak tahu bahawa emosi ini berlebihan, beyond our control, daripada apa yang kita boleh kawal, dan kita memerlukan nasihat supaya kita tidak mendapat penyakit mental. Silakan, Dr. Marisa. Okay. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih atas jemputan dan juga Assalamualaikum kepada panelis lain dan juga moderator kita di sebalik tabir. Okay. So soalan yang sangat berat, soalan yang sangat penting. Saya akan cuba huraikan sebaik mungkin lah ya. Okay. Saya sebut dulu lah sebagai mukadimah. Kita sebagai manusia semula jadi memang kita ada emosi. Okay, emosi itu memang telah diwujudkan, telah diberikan oleh Tuhan kepada kita sebab dia adalah sebagai macam orang kata tindak balas atau reaksi kepada sesuatu situasi. Okay, macam keadaan sekarang, situasi pandemik ni dia menyebabkan banyak stres pada kita. Jadi secara reaksinya, semula jadinya emosi kita pastinya akan terganggu. Saya rasa ada banyak emosi, gangguan emosi sekarang di kalangan semua orang. Kalau saya nak tanya pada penonton atau audiens kita hari ni, mungkin mereka boleh listkan di ruang komen kan. Apa emosi yang awak banyak rasa pada situasi sekarang? Kebanyakan pesakit ataupun klien yang datang jumpa saya, mereka akan bagi tahu banyaknya berasa marah, berasa risau, berasa cemas, berasa takut, berasa sedih ataupun ada juga yang rasa bersalah, tiada harapan. Macam dah tak nampak jalan penghujung, orang kata hopeless lah. Okay. Tapi satu benda lagi lah yang kita tidak tahu ataupun terlupa, emosi juga adalah untuk survival. Kenapa kita kena rasa emosi ni walaupun dia macam nampak negatif kan? I mean, siapa suka emosi yang begini kan? Siapa suka rasa sedih, marah, bersalah semua ni? Kita tak suka. Cumanya kita tidak tahu ataupun kita terlupa, emosi pun penting untuk survival. Contohnya kalau kita marah, kita tahu sesuatu yang tidak elok sedang berlaku pada kita. So kita akan kita akan buat sesuatu untuk elakkan atau hentikan. Kalau kita rasa cemas atau takut atau risau, biasanya sebab kita rasa situasi itu berbahaya ataupun kita tidak bersedia dengan situasi itu ataupun kita tidak tahu apa yang perlu dibuat dalam situasi itu. Ataupun kalau kita sedih kan, ianya disebabkan kita rasa situasi itu adalah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mungkin kehilangan pada kita. Jadinya bila kita ada emosi ni, dia adalah untuk survival supaya kita boleh ambil tindakan untuk membaikkan ataupun menghilangkan perkara tu atau menyelesaikan perkara tu, selesaikan masalah tu. Contohnya kalau kita sedih kan, sedih ni sebenarnya dia macam bagi satu ruang untuk kita proses sesuatu keadaan, untuk proses situasi tu. Mungkin kita akan dapat mencari kekuatan, mencari pengganti kepada kehilangan ataupun kita mungkin lebih menghargai apa yang kita ada. Kalau kita cemas atau takut, risau sebab kita rasa tak bersedia atau kita rasa tercabar ke apa, kita akan cuba cari penyelesaian. Kita akan cuba tengok apa yang saya boleh lakukan untuk saya lebih bersedia, untuk saya menghadapi perkara ni. Okay, sebab kalau kita tak ada emosi,
kita tak akan menyelesaikan perkara tu, kita tak akan menyelesaikan situasi tersebut, dan kita tidak akan tahu apa yang kita mahu atau tidak mahu dalam hidup kita. Okay. So cumanya yang tak bestnya kalau keadaan stres, keadaan yang memberikan kita stres ataupun gangguan emosi yang berterusan ni, dia akan lama-lama menyebabkan kita penat secara fizikal dan mental jugalah. Okey. Dan bila dah lama sangat, okey, dia akan naik ke satu peringkat yang mana kita kata kesihatan mental tu dah terganggu. Kemudiannya bila dia berpanjangan lagi, lepas tu banyak pula ada faktor risiko lain yang menyumbang. Contohnya mungkin dia ada genetik dalam keluarga dia, keturunan dia memang ada penyakit mental, ataupun dia ada penyakit-penyakit lain macam penyakit berat, penyakit yang ataupun kehilangan anggota badan ke, ataupun dia ada masalah-masalah lain yang menyebabkan dia stres, ataupun dia ada mungkin ada personality dia ataupun ada trauma zaman kanak-kanak, ni pun faktor risiko. Dia pun naik satu lagi level, iaitu ke arah penyakit mental. So macam mana kita nak bezakan pula soalan Datuk tadi, saya balik semula, macam mana kita nak bezakan pula bila masa yang penyakit keadaan emosi kita ni hanyalah terganggu, bila masa pula dia adalah berlebihan, bila masa pula dia adalah dah menjadi penyakit mental. Okay. So kalau kita kata emosi kita terganggu ataupun mengalami gangguan kesihatan mental, kebiasaannya kita perasan lagi, walaupun kita terganggu, walaupun kita terkesan, kita masih, orang kata, dia tidaklah mengganggu sangat kehidupan kita, tidaklah menimbulkan banyak sangat masalah dalam hidup kita, masih boleh bangkit, masih boleh buat benda yang kita perlu buat dalam kehidupan kita, dan kebiasaannya dia akan hilang bila benda yang mengganggu kita tu pergi. Tapi bila sudah menjadi penyakit mental, okey, apa yang kita perasan ataupun orang lain yang perasan dulu, okey, bila gangguan emosi tersebut dan juga benda-benda lain macam gangguan fizikal ke ataupun gangguan masalah dalam hidup tu, dia dah mula berlarutan. Dah terlalu lama. Kalau kita ikut sistem di Malaysia, kita guna DSM-5, okey. Dia ada kriteria dia. Mungkin lebih 2 minggu, mungkin lebih 6 bulan, mungkin lebih setahun. Okay, itu kriteria kalau kita nak buat diagnosa lah. Tapi secara umumnya saya boleh kata bila keadaan di mana gangguan tu dia berterusan, berpanjangan, rasanya sudah di luar kawalan, dah mula mendatangkan masalah yang mengganggu kehidupan harian. Contohnya, daripada seorang yang boleh menguruskan diri dengan orang lain, dah jadi tak boleh nak urus diri, dah tak boleh nak uruskan orang lain, dah sampai tahap kebersihan diri pun dah merosot, nak menguruskan anak-anak pun dah tak boleh, nak buat benda yang paling simple macam mengemas rumah atau memasak pun tak boleh, nak bangun dari tempat tidur pun dah tak boleh, dah rasa macam sangat susah. Okay. Kemudiannya mungkin ada juga yang sampai tahap macam nak keluar daripada rumah pun tak nak, ataupun nak keluar daripada rumah pun dah takut. Okay. Dia bukan saja dibuat-buat, bukan sengaja yang orang kata tak nak buat, tetapi tidak dapat dibuat, tidak mampu dibuat dah masa tu. Push lah macam mana pun dia tidak mampu. Okay. Dan kemudiannya kita nampak juga bila dah sampai tahap penyakit mental ni, dia dah mula mengganggu dari segi kerja. Maksudnya kalau dulu seorang pekerja yang baik, mungkin sekarang kita nampak beza dia. Dah merosot prestasi dia, mungkin tak datang kerja selalu dah. Kalau datang kerja pun mungkin tak dapat buat kerja macam biasa. Dah tak ada motivasi atau minat ataupun dah tak boleh nak enjoy dah kerja dia. Okay? Dan hubungan dengan orang lain pun macam dah tak, orang kata dah tak sama macam dulu. Dengan ahli keluarga mungkin dah tak nak bercampur sangat dengan kawan-kawan, tak nak bercampur sangat dengan anak-anak pun, tak nak sangat, dah tak minat sangat nak jumpa orang lain, cepat marah dengan orang, lebih suka nak asingkan diri daripada orang. Kadang-kadang tu takut atau tak nak pun nak jumpa orang. Okay, so bila bila dah sampai tahap yang orang kata dah mula ada perubahan, dah mula menyusahkan hidup, dah mula datangkan masalah dalam hidup, dalam aktiviti harian, masa itulah yang mula kita suspek mungkin daripada gangguan kesihatan mental biasa dah mula meleret kepada penyakit mental. Okay. Dan penyakit mental pula macam saya kata tadi lah, bukan semata-mata disebabkan gangguan emosi semata-mata daripada situasi sekarang lah. Kan? Benda-benda ni adalah faktor risiko macam Datuk sebut tadi kan. Banyak masalah dunia, banyak masalah dalam peribadi, macam kehilangan kerja pasal pandemik ni, isolasi, terputus dengan orang lain, semua ni faktor risiko. Dia memberikan tekanan. Ada juga faktor risiko lain macam saya sebut tadi, macam contohnya kalau dia ada genetik atau keturunan dalam keluarga dia, mungkin ada genetik atau keturunan dia yang ada kemurungan ataupun penyakit anxiety. Jadi orang macam ni dia dah ada, orang kata, faktor yang merisikokan dia untuk mendapat penyakit mental. Okay. Dalam psikiatri kita tak panggil faktor direct tau, kita panggil faktor risiko. Kalau ada faktor ni, awak ada risiko kemungkinan mendapat penyakit mental. Dan biasanya faktor ni dia tidak berdiri sendiri, sebab manusia ni dia sangat kompleks. Dia ada macam-macam, diri dia, orang lain, setaraan dia,
Jadi bila ada banyak faktor, risiko tu akan lebih tinggi lah untuk mendapat penyakit mental. Sebab tu kita panggil faktor risiko. Faktor yang merisikokan awak untuk mendapat gangguan kesihatan mental atau penyakit mental. So, faktor Ini risiko doktor, yang biasa, ya. kita apa ni yang membimbangkan kita, yang membawa kepada bunuh diri. Apakah ini Okey. faktor yang mungkin signifikan daripada apa yang doktor sebut tu yang membuatkan seseorang itu membunuh diri? Ini yang kita bimbanglah sebenarnya. Kalau boleh Okey. elaborate sedikit on that. Terima kasih. Alright. Okey. Betul. Ini satu fenomena yang kita nampak muncul dengan banyak sekarang dalam media masa kita dalam keadaan pandemik macam ni kan. Okey. Saya akan kata fenomena ni muncul sebab banyak faktor risiko yang berkaitan dengan keadaan sekarang dan juga faktor-faktor risiko lain lah. Okey, kalau macam keadaan sekarang pandemik ni kita nampak lah kita terpaksa hidup dalam norma baru kan, work from home, PDPR, belajar online, hidup online. Hubungan sosial berterbatas, aktiviti sosial pun dah kurang. Kemudian kita ada banyak kehilangan macam Dr. Jannah cakap tadi. Kehilangan orang tersayang, kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal. Ada juga yang rasa macam dah kehilangan harga diri atau maruah sebab terpaksa memohon bantuan. Okay, sebab bukan nature dia untuk minta bantuan. So, dengan keadaan pandemik tak nampak hujung apa semua. Kemudian ada juga faktor pula lain macam keganasan atau penderaan di rumah. So, semua ni adalah faktor risiko yang mana yang boleh juga menyumbang ke arah fenomena gejala bunuh diri ni. Okay, tak kita nafikan juga mungkin juga orang ni ada penyakit mental ataupun gangguan kesihatan mental yang dah lama, yang dah berterusan, yang menyebabkan dia tak nampak alternatif lain. Dia rasa macam apa orang kata keadaan sekarang ni sangat sengsara, sangat orang kata tak ada penghujung, tak ada penyelesaian. Sampai dia dah buntu, dah desperate, dah tak nampak alternatif lain dah. Tambah pula kalau orang ni tak ada bantuan lain, tak ada orang lain yang boleh bagi sokongan, tak ada punca orang kata bantuan lain, dah terputus daripada orang lain ataupun mungkin personality dia malu nak minta tolong. So, dia cuma nampak alternatif dia sekarang ialah inilah caranya yang ada. Okay, dia tak nampak alternatif lain sebab tak ada orang lain nak tolong dia dah masa tu. Dia tak nampak cara lain dah. Okay, so bukanlah kita nak kata orang tu bersalah ke apa. Kita lebih kata ada banyak faktor risiko, ada banyak benda, ada banyak punca yang mendorong seseorang hingga memilih jalan ini, iaitu kebiasaannya ialah sebab dah tak nampak alternatif lain. Okay, dalam keadaan dia tu. Okay, so sebab tu yang kita perasan juga ada faktor pelindung daripada bunuh diri. Okey, faktor pelindung seperti adanya sokongan daripada orang sekeliling, adanya bantuan daripada orang lain, adanya orang yang menunjukkan dia sayang orang tersebut, adanya tanggungan macam anak-anak ataupun saudara mara ke ibu bapa. Kadang-kadang tu paling simple, dia ada haiwan peliharaan macam kucing ataupun anjing ataupun something sebab dia rasa ada benda lagi yang saya kena jaga. Ada benda lagi yang menghubungkan saya dengan dunia ni. Ada benda lagi yang di bawah tanggungjawab saya. Dan keperluan dia masih cukup. Okay. Tapi satu lagi lah yang saya tak boleh nafikan sebagai orang Islam, of course faktor spiritual. Itu penting. Dan yang ini Dr. Rostam akan huraikan lebih lanjut lah dalam bahagian dia nanti. Okay. Saya tak nak ganggu masa orang lain. Okay. Terima kasih Dr. Nur Malaysia. Satu penerangan yang detail dan baik. Kita berubah kepada Dr. Ahmad Rostam Muhammad Zain. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Nur Jannah dan Dr. Malaysia itu keadaan semasa dan hubung kait di antara masyarakat yang berada di sekeliling sama sendirilah untuk menolong dan juga membantu supaya keadaan yang dihadapi, emosi yang tertekan ini dapat diurus, ditadbir sama ada oleh diri sendiri dan juga oleh kawan-kawan di sekeliling lah. Jadi saya nak tanya Dr. Ahmad Rostam ni, apa sebenarnya tambahan dari segi faktor lain di antara penyakit mental ni, terutama dengan iman ataupun akidah seseorang itu. Kalau kita orang Islam mungkin tinggi sikit ataupun bangsa agama-agama lain pun dia ada juga konsep iman. Jadi nak minta doktor terangkan hubung kait di antara penyakit mental dengan iman. Adakah dengan adanya keimanan yang tinggi dia boleh mengelakkan secara sendirian ataupun bila dia nasihat berasas kepada keimanan atau akidah dia mudah memahami. Sila doktor.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk atas soalan yang saya kira soalan yang sangat selalu ditanya dalam mana-mana forum atas talian zaman pandemik ini, kerana majoriti kita adalah di Malaysia ni adalah orang Islam, dan bila mana forum pun kebanyakan yang saya hadiri adalah forum di kalangan mereka-mereka yang beragama Islam. Jadi hari ini kita fokus kepada isu ini. Jadi dalam konteks kesihatan mental dan spirituality ataupun kita panggil sebagai faktor kerohanian, dia sebenarnya ada hubung kait yang sangat rapat. Dalam konteks yang pertama sekali, sebelum saya pergi lebih jauh, iman ni tuan-tuan dan puan adalah satu situasi yang sangat subjektif. Kita sebagai manusia, kita secara umum sebagai manusia, kita tak ada kuasa untuk mengukur iman sesiapa sekalipun. Walaupun dari segi tingkah laku ataupun perilaku seorang individu itu mungkin memberikan sedikit gambaran tentang kepercayaan mereka ataupun hubungan mereka dengan Allah SWT, tetapi masih lagi bukan tanggungjawab kita untuk menyatakan seseorang itu kuat imannya atau kurang imannya. Dan pada masa yang sama, oleh kerana iman ini sangat bersifat subjektif, dia juga sangat bersifat peribadi. Maksudnya adalah kualiti iman itu sangat bergantung kepada usaha individu tersebut untuk mendekatkan diri mereka dengan pencipta kita lah. Dan pada masa yang sama, apabila bercakap tentang hubungan kita dengan pencipta ni tuan-tuan dan puan, ia sangat berkait juga dengan satu cabang ilmu dalam bidang kami yang dipanggil sebagai psychospirituality. Di mana psychospirituality ni adalah berkaitan dengan bagaimana sudut pandang seseorang manusia ataupun individu tu terhadap agama dia dan pegangan kepercayaan dia, dan apakah pengaruhnya kepada kesihatan mental individu tersebut. Jadi yang pertama sekali, berdasarkan kajian menunjukkan bahawa positive spiritual kita panggil sebagai perspektif ataupun cara sudut pandang yang positif terhadap agama dan Tuhannya mampu memberikan faktor pelindung kepada isu-isu kesihatan mental. Saya kena bezakan betul-betul kat sini. Isu kesihatan mental dengan penyakit mental adalah isu yang berbeza. Dua domain yang sangat berbeza. Saya tak cakap tentang penyakit dulu, saya cakap tentang isu kesihatan mental. Di mana isu kesihatan mental adalah isu yang kita hadapi hari-hari. Semua kita pun berhadapan dengan pelbagai cabaran dari segi emosi, psikologi dan mental kita diakibatkan oleh pelbagai faktor. Dr. Jannah dan Dr. Melissa, even Datuk pun ada sebut tadi faktor-faktor yang boleh mengganggu gugat kesihatan mental kita. Dan ini semua sebenarnya adalah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kesihatan mental, dan sudah tentu dalam konteks itu sudut pandang spirituality atau sudut pandang rohani yang baik terhadap agamanya dan juga Tuhannya mampu memberikan faktor pelindung terhadap impak atau komplikasi kesihatan mental yang terganggu. Kerana dicatatkan dalam kajian-kajian yang menunjukkan bahawa sudut pandang positif ni sebenarnya boleh membantu mengurangkan morbidity, iaitu mengurangkan komplikasi-komplikasi penyakit kronik seperti contohnya, dan mengurangkan mortality juga dalam kes-kes penyakit yang mungkin dah terminal. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat besar. Mortality adalah kematian, morbidity adalah komplikasi. Jadi sudut pandang positif ni macam mana tuan-tuan dan puan? Ialah bila mana kita merasakan bahawa ujian apa yang kita alami dalam konteks pandemik ni adalah sesuatu ujian yang diberikan untuk kita menjadi lebih kuat. Ujian-ujian diberikan sebagai tanda Allah sayang kepada kita. Ujian diberikan adalah sebagai tanda untuk kita dibersihkan daripada dosa-dosa kita dan sebagainya. Itu adalah sudut pandang positif yang saya ingin tekankan. Namun begitu, ada di kalangan kita juga mempunyai sudut pandang negatif dalam konteks ini terhadap Tuhannya. Sebagai contoh, dia merasakan bahawa situasi sekarang adalah bala. Bila kita cakap tentang bala ni tuan-tuan, dia adalah satu hukuman. Dan bila kita cakap tentang hukuman, dia mendatangkan perasaan tak senang dan juga perasaan yang tak okey pada diri kita. Sebab bala maksudnya aku ni banyak dosa. Dia macam mewujudkan rasa bersalah yang kadang-kadang tidak wajar dan sebagainya. Berbanding dengan ujian ini adalah sebagai kita panggil penyuci dosa-dosa aku yang dulu. Dia lain. Bala maksudnya hukuman, tapi kalau ujian sebagai penyuci dosa maksudnya aku akan dibersihkan daripada kesalahan-kesalahan yang lepas. Jadi sudut pandang yang berbeza ni sebenarnya boleh memberikan impak yang berbeza kepada kesihatan mental dan emosi kita. Itu baru sikit. Dan juga pada masa yang sama, bila bercakap tentang iman ni tuan-tuan dan puan, mungkin ramai di kalangan kita merasakan bahawa seseorang yang mengalami penyakit mental mungkin kurang imannya. Sedangkan seperti yang saya katakan, sakit mental dan kesihatan mental itu sangat jauh bezanya. Dalam konteks penyakit mental tuan-tuan dan puan, contohnya penyakit major depressive disorder ataupun boleh dikandil sebagai kemurungan,
Contohnya penyakit panic disorder ataupun yang kita panggil sebagai masalah panik ataupun penyakit anxiety yang ada kaitan dengan kegelisahan atau kerunsingan. Penyakit tidak ada kaitan dengan sama ada iman seseorang itu tinggi atau rendah. Sebab penyakit ini boleh dihadapi ataupun boleh kena pada sesiapa saja. Sebagaimana penyakit darah tinggi, sebagaimana kencing manis, kanser, penyakit COVID dan sebagainya, ia tidak ada kaitan dengan iman orang tersebut. Namun begitu, apabila seseorang yang mempunyai penyakit mental, sokongan spirituality ataupun komponen spirituality juga adalah salah satu komponen dalam perawatan dirinya dan juga mampu memberikan sedikit kekuatan ataupun mampu memberikan kita panggil sebagai coping, salah satu bentuk coping, salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam konteks dia walaupun beliau sakit. Namun itu bukanlah satu-satunya komponen dalam perawatan individu tersebut. Sebab bila kita bercakap tentang yang pelbagai, dalam konteks penyakit mental contohnya, kita ada 4 komponen perawatan. Yang pertama adalah kita bagi ubat-ubatan atau biological. Yang kedua adalah psychological, maksudnya bantuan psikoterapi, counselling dan sebagainya, interpersonal communication dan sebagainya. Yang ketiga adalah faktor komponen sosial dan yang keempat adalah komponen spiritual. So spirituality ataupun kerohanian ataupun keimanan yang mana kita semua pun tak boleh nak ukur, sebenarnya mampu memberikan bantuan atau memberikan sokongan kepada orang yang mempunyai penyakit mental. Namun begitu, boleh tak kalau kita contoh macam kita jumpa orang yang sakit mental, kita beritahu okey, kena sembahyang banyak, kena solat banyak, kena zikir banyak, kena baca Quran banyak dan sebagainya. Kita kena berhati-hati sedikit dalam konteks ini. Sebabnya ialah apabila mereka yang mengalami gangguan ataupun mengalami cabaran penyakit mental tuan-tuan dan puan, sudut pandang atau perspektif mereka sudah berbeza. Jadi kadang-kadang walaupun kita cakap sesuatu yang benar, sesuatu yang tidak ada tujuan untuk menuduh, tujuan untuk kita panggil sebagai judgement dan sebagainya, kadang-kadang sudut pandang mereka yang berbeza itu mengakibatkan mereka melihat nasihat dan yang sebagainya dari kita itu dalam sudut pandang yang negatif, yang mana ia boleh mendatangkan banyak salah faham dan ini menimbulkan konflik dan sebagainya. Sebab itu kita melihat kadang-kadang bila kita cakap dengan, kita cuba nasihat orang yang bermasalah sebagainya, kadang-kadang dibalas dengan cara yang negatif kerana kita kena faham bahawa dalam konteks orang yang bermasalah, kadang-kadang isunya bukan nasihat yang mereka nak dengar. Mereka mahu diri mereka didengari saja. Mungkin apa yang mereka dah buat tu beyond apa yang kita cadangkan pun. Contohnya macam kita kata kena banyakkan baca Quran, mereka mungkin dah buat lebih daripada itu. Zikir lebih banyak, mereka mungkin buat lebih daripada itu. Jadi kadang-kadang mereka menerimanya dari sudut pandang yang negatif. Sebab itu apabila kita berdepan dengan orang yang mempunyai penyakit mental contohnya, kita kena elakkan daripada kita bagi advice yang berbentuk sebegini dan lebih kepada mendengar yang pertama. Even kalau kita nak advice pun, kita kena tunggu mereka untuk minta advice dari kita. Dan advice kita tu bukan kita dalam konteks menyuruh. Contoh, kau kena buat ini, itu dan ini dan itu. Tetapi lebih kepada kita macam invite, maksudnya kita suggest ataupun kita contoh macam kau pernah buat macam ni tak? Apa yang kau buat macam ni dalam konteks ibadah, apa yang kau dah buat dan sebagainya. Dan kita kau kena buat 1, 2, 3, 4, 5. Seolah-olahnya agama ni seperti prescription di kertas saja. Okey, buat 1, 2, 3, 4, 5 kau okey. Dan ini sebenarnya boleh mendatangkan salah faham pula kepada orang agama dan juga kita yang nak memberi nasihat agama itu. Sebab dia jadi macam saya katalah, dia rasa macam kalau jumpa orang-orang macam ni mesti dia nasihat macam ni. So macam orang menyalah tafsir apa yang kita cuba sampaikan. Jadi iman tu yang pertama ialah ia sangat subjektif dan kita jangan jadikan sebagai salah satu penyataan atau statement di dalam apa-apa persoalan ataupun apa-apa nasihat kita kepada orang yang mengalami masalah. So kita tak tahu apa yang mereka hadapi. Mungkin mereka dah sabar 10 tahun tetapi mungkin 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu mereka ada masalah. Itu adalah satu lumrah ataupun satu benda yang boleh berlaku kepada siapa saja, termasuk diri kita juga. Macam contohnya kami yang Dr. Pakar psikiatri ni pun, kami tak boleh kata bahawa kami takkan terganggu dengan masalah kesihatan mental atau penyakit mental. Sebab isu kesihatan mental ni pada siapa sekalipun cabaran berbeza dan kita mungkin ada titik yang mungkin kalau terkena titik tu, kita mungkin juga akan mengalami masalah yang sama. Dan saya pun tak boleh cakap yang saya akan terkecuali daripada penyakit mental sebab
punca kepada penyakit mental ni pelbagai. Kadang-kadang diakibatkan oleh masalah penyakit kronik pun kita boleh dapat penyakit mental. Kadang-kadang diakibatkan sesuatu yang berlaku di luar pun boleh menyebabkan penyakit mental dan sebagainya. So banyak sangat faktor yang kita tak boleh cuma macam orang putih kata tunnel vision hanya kepada iman seseorang itu ataupun hubungan dia dengan Allah SWT dan sebagainya. Dia tidak adil untuk orang yang mengalami masalah tersebut. Saya rasa itu dulu, Datuk, saya serahkan kepada Datuk. Okey, terima kasih Dr. Ahmad Rastam, hubung kait di antara iman dan juga penyakit mental yang jelas, maknanya kita tak boleh take for granted orang tu sakit dia tak ada iman lah, maknanya dia mungkin ada iman tapi threshold level masing-masing tu berbeza-beza. Okey, kita beralih kepada Dr. Nurjannah Nasution. Banyak dah sudah kita bincang mengenai tekanan semasa COVID-19 pandemik ini, dan seperti doktor kata dia melanda semua lapisan masyarakat dan juga individu. Jadi saya nak dengar cadangan daripada doktor, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk berhadapan dengan penambahan atau kesan pandemik ke atas emosi psikologi mereka. Maknanya mungkin berapa lama lagi kita boleh bertahan dengan PKP ini, dengan keadaan tekanan ini, dan bagaimana kita, kalau kita terpaksa panjangkan, bagaimana cara untuk kita meneruskan kekebalan kita terhadap tekanan emosi atau penyakit mental. Silakan doktor. Terima kasih Prof. Okay, saya rasa kan Prof, I think after 1 year of pandemic kan, saya rasa cara kita cope ataupun mengatasi tekanan selama setahun ni, I think a lot of us, kebanyakan kita dah menjalankan cara yang terbaik, ya. Semua orang dah cuba cara yang terbaik dengan diri sendiri, dengan spouse, dengan anak-anak, alhamdulillah. Tapi apabila dia berpanjangan, I think macam lebih kurang nak kata kalau naik kereta tu macam petrol dah habis lah, macam tu kan. Semua orang dah tired, dah penat. Bukan sebab kita tak boleh mengatasi masalah dan tekanan, tapi sebab dia dah berlanjutan, so it's a bit tiring lah. So saya rasa penting first and foremost kita kena mengakui dengan diri kita sendiri bahawa pandemik COVID-19 adalah masa yang sangat tertekan untuk semua orang, especially mereka yang menjaga ada penjagaan terhadap orang lain lah, anak-anak atau warga emas atau orang yang sakit. Ya, terdapat saya rasa 5 perkara penting yang perlu diberi perhatian untuk diri kita sendiri, dan seterusnya kita dapat menyampaikan kepada pasangan dan anak-anak kita. Pertama, saya rasa yang paling penting ialah hadir pada masa inilah, untuk kita hadir untuk perasaan kita sendiri. Selalunya kita banyak menghabiskan masa dengan memikirkan masa lalu, merenung sesuatu ataupun memutar ulang peristiwa masa lalu, berharap kita boleh ubah dengan melakukan perkara yang berbeza, ataupun kita usually think about masa depan yang tak certain, yang tak tahu di mana endingnya, ya. Dan apa yang berlaku kita bimbang tentang apa yang akan datang, dan seterusnya kita akan memikirkan senario yang terburuk lah. Tapi jarang sekali kita membiarkan diri kita hadir pada masa sekarang, ya, apa yang sedang berlaku sekarang. Tapi jika kita memikirkan masa-masa yang telah kita buat sepanjang hidup, kita sering melakukan perkara-perkara seperti just being around with our children, ya, menghargai masa-masa yang kita ada dengan keluarga yang masih ada, ya. Setengah orang dah kehilangan keluarga mereka disebabkan oleh COVID atau penyakit-penyakit lain yang kita tak tahu. Jadi untuk hadir dengan perasaan kita ni sebenarnya adalah penting, tapi selalunya kita always ignore betapa pentingnya kita kena hadir dengan perasaan kita tu, ya. Waktu-waktu yang I think macam Dr. Rustam ceritakan tadi, penting, iaitu waktu-waktu kita menjalankan amal ibadah kita, waktu-waktu kita sebenarnya waktu kerohanian, ya, di mana kita boleh mengadu dan menyampaikan apa yang mungkin kesedihan dalam hati kepada Tuhan. Itu waktu-waktu yang bagus untuk kita hadir dengan emosi kita pada waktu sekarang. Kalau kita marah, kita sedih, ataupun kita rasa tak puas hati, ataupun apa-apa saja emosi yang ada tu, kita jangan biarkan dia dan ignore dan
dan cuba untuk avoid dan alih perasaan kita kepada tempat lain kerana perasaan itu masih ada di situ lagi. Ya, jadi pada asasnya kalau kita hubungkan pemikiran kita dengan tubuh fizikal kita, bagaimana kita boleh memulakan. Macam mana kita nak hadir pada diri kita sendiri ialah kita mengingat kepada keperluan kita, memenuhi keperluan fiziologi kita seperti tidur, makan, rehat, ya, ataupun bersenam. Bila kita work from home atau kita terlalu memikirkan tentang pandemik sekarang, kita lupa bahawa kita perlukan tidur, makan, rehat yang secukupnya. Ya, yang kedua menyedari emosi kita dari semasa ke semasa. Kalau kita marah, kita letih, kita mungkin boleh stop and ask ourselves, kenapa hari ni kita marah sangat? Kenapa dekat Facebook ni komen kita ni negatif sangat? Things yang kita boleh reflect. Ya, kenapa kat WhatsApp hari ni macam beria aku marah someone ke, marah sesuatu ke? Is it because I'm tired? Ya, tapi yang penting kita kena hadir dengan emosi kita tu supaya kita dapat handle it at that time. Jangan abaikan perasaan ni. Ya. Yang tiga ialah mengurangkan harapan kita terhadap diri kita sendiri dan orang lain. I think it's important dan kita sedar apa expectation kita terhadap diri kita sendiri dan apa expectation kita terhadap orang lain. Apabila ekspektasi kita terlalu tinggi and we cannot achieve it, that's when our frustration akan jadi very high. Ya. Apabila kita rasa frustrated dengan diri kita sendiri atau dengan keadaan sekeliling, that's when a lot of emosi yang bercampur bau akan datang dan actually in the end kita akan rasa penat, letih dan cepat marah. Ya. Dan yang keempat, kita patut menghargai setiap langkah kecil sebagai pencapaian. Kalau hari ni kita dapat spend time with anak kita ke, spouse kita ke, I think itu adalah satu pencapaian untuk kita. Kita jangan always have high expectation on ourselves and always tengok benda yang kita tak capai dan kita tak buat. Okay. And then of course yang paling penting ialah bersyukur dengan perkara yang kita dah buat. It's a very small step. Hari ni dapat breakfast together. Hari ni dapat sembang dengan anak pasal something. Just dengar pasal dia main game. It's very small things tapi it's actually something yang kita boleh bersyukur sebab tak semua orang di luar sana ada masa untuk buat semua tu. Ada healthcare worker kadang-kadang berapa jam tak jumpa anak-anak. Ya. Ada orang yang satu family kena COVID dan kena quarantine tempat-tempat yang berlainan. Ya. So these are the things yang kita patut bersyukur lah. Seterusnya saya rasa langkah kedua iaitu kita tahu apa yang penting. Ya. Seringkali kita mengalami kesusahan kerana kita bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai kita. Ya. Nilai-nilai ni seperti kompas dalam hidup kita di mana kita membuat makna daripada apa yang kita lakukan. So kita melakukan sesuatu kerana ia penting, bukan sebagai kita nak mencapai. Contohnya kita nak jadi kaya, bukan sekadar nak mencapai, tapi apa yang penting untuk kita. Contohnya mungkin apabila kita menghargai kasih sayang, tapi kecewa bila orang yang kita cintai tak memberi kasih sayang, tapi kita sebenarnya boleh menghargai dengan memberikan kasih sayang itu dahulu kepada orang lain. Kita tak boleh always expect things to happen to us macam itulah. Ya. So bila kita tahu apa yang penting, apa nilai-nilai yang penting dalam hidup kita, maka kita akan always try to walaupun suasana tertekan macam COVID ni, kita always fikir masih banyak perkara yang bernilai dan membawa makna dalam hidup kita, even though it's small things, walaupun benda tu benda kecil. Ingat apa yang kita sayangi dan apa yang kita dapat bertindak dengan cara yang jelas dan berprinsip jika kita tahu apa yang penting dalam hidup kita. Yes, COVID is here. Doktor. Ya, saya Prof. Terutamanya masa COVID ni, ya. Saya perhatikan daripada general my observation, ya. Pemusnah utama kepada apa yang nilai-nilai kebaikan yang doktor kata, tiga-tiga doktor kata tadi, ialah kita, terutama mungkin orang Melayu ataupun orang Malaysia ni, suka menyata kesalahan itu pada orang lain. Kepada kerajaan, kepada ini, kepada orang politik, kepada itu, kepada ini, but not himself, not own self. Jadi, bagaimana kita untuk membaiki senario ini? Sebab kebelakangan ini banyak sangat mereka terjerumus dan ada juga sosial media yang sengaja mencetuskan isu ini, mendorong mereka ini mungkin di atas sebab-sebab tertentu. Tapi kita sebagai, especially Dr. Nurjana, bagaimana kita boleh menasihati mereka ini supaya tidak terjerumus ke dalam menyalahkan orang lain untuk memberikan tahap emosi kita itu terkawal. Silakan. Okay, thanks Prof. Saya rasa Prof apa yang Prof
beri spotlight ni something yang saya rasa semua orang dapat rasakan lah. Perkara ini sedang hangat berlaku dekat di mana-mana berita, news portal ataupun media sosial. I feel that it's important that kita semua sebagai individu yang kita sedar bahawa setiap individu we have the power to make it or to break it. Maksudnya as an individual, kita tak payah jadi kerajaan pun, as an individu, ini masa atau ini ujian di mana kita dapat bekerjasama atau kita akan makin berpecah belah. I think that's very important for everyone to realise because semua orang sekarang sebab sudah penat dan pelbagai jenis tekanan, jadi pelbagai emosi akan keluar pada waktu sekarang ni. Jadi it's important kita aware dengan emosi yang kita ada sekarang. Kadang-kadang itulah macam saya sebut tadi, bila kita sangat marah atau kita sangat rasa geram, jengkel terhadap orang lain, ada masanya kita perlu mungkin just put down that phone atau tutup TV kalau tengah tengok news. Just take time for ourselves untuk sedar, untuk diri kita aware apa yang kita tengah rasa sekarang ni dan apa yang kita boleh hargai. Saya rasa di sekeliling kita adalah perkara yang persekitaran kita ada banyak benda berlaku yang di luar kawalan kita. Tapi kalau kita sentiasa rasa everything has to go our way, then there's a million of ways yang orang akan expect others to do kan. Saya tak cakap kerajaan tu perfect ataupun keadaan sekarang perfect, tak, bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya there will always be imperfection, akan sentiasa ada kekurangan, kesalahan dan ketidaksempurnaan. Tetapi at the same time, there's a lot of things that's going on okay. Ada banyak perkara yang kita boleh hargai juga, walaupun ialah perkara-perkara kecil. So saya rasa yang penting pada waktu genting macam sekarang ni di mana ujian sangat kuat, I think it's important kita fokus juga kepada perkara-perkara yang kita boleh hargai dan perkara-perkara yang kita boleh syukuri. Tapi kita kena tepuk dada tanya selera. Apa yang kita hargai sebenarnya dalam hidup kita? Ini time for reflection lah. Ingat untuk terlibat dalam aktiviti yang kita hargai, walaupun ketika kita hidup di dunia ni banyak perkara boleh menimbulkan kegelisahan, tapi orang yang mempunyai perwatakan adalah orang yang tetap berpegang teguh pada nilai walaupun dalam keadaan yang cemas. Itu pendapat saya lah, Prof. InsyaAllah. Okay, thank you very much. Thank you, Prof. Apa yang diceritakan itu amat berkaitan dan kita merayulah kepada social media ni ataupun netizen ni yang selalu membawa berita-berita palsu dan juga negative accusation atau tuduhan-tuduhan yang tidak menepati waktu ini dikurangkanlah untuk menyelamatkan masyarakat kita yang sedang lesu katanya sekarang ini. Kita beralih pula kepada Dr. Melissa. Kita almost 1 hour berbincang kepada problem dan beberapa cadangan yang menarik untuk diikuti oleh diikuti oleh pendengar dan masyarakat sekalian. Jadi kita ingin mendengar juga cadangan daripada Dr. Melissa sebagai doktor pakar. Jika seseorang itu yang menghadapi masalah yang dia tidak boleh tangani dengan sendiri ataupun dengan tidak dapat pertolongan daripada para sekeliling mereka, sama ada orang dekatan ataupun orang yang mengasihi mereka atau ketiadaan semua ini, apakah cara mereka untuk mendapat bantuan apabila mereka ini menghadapi emosi tertekan ataupun mencapai threshold yang mungkin mendapat sakit mental dalam keadaan yang amat menekan sekarang ni, COVID-19 ini. Silakan Dr. Melissa. Okay, terima kasih Prof. Dato'. Okay, saya start daripada bawah lah. Start dengan diri kita macam mana kita nak buat. Okay, selalunya saya memang akan pesan kepada klien saya, jaga diri you sebelum jaga orang lain. Maksudnya you sendiri kena tahu bagaimana untuk membantu diri sebelum you nak membantu orang lain. So kalau you tak okey, macam mana nak tolong orang lain kan? Jadinya sentiasa orang kata, wujudkan satu sistem sokongan untuk diri kita yang mana kita kalau boleh kita tahu siapa dalam macam kita buat satu senarai, siapa dalam senarai ni yang boleh bantu kita. Bantuan mungkin untuk sokongan emosi ke, bantuan fizikal ataupun macam perlukan kenderaan ke, ataupun kalau nak minta bantuan kalau ada masalah tertentu. Okey, ada
sebaik-baiknya sediakan satu senarai, nombor-nombor telefon ke yang boleh kita hubungi, polis, bomba, kawan, keluarga, jiran, tetangga dan lain-lain. Itulah sebab bila kita dah, orang kata bila kita dah serabut, kadang-kadang kita dah tak teringat. So bila ada senarai, senang kita nak rujuk. Okay. So kalau boleh cuba wujudkan satu sistem sokongan yang mana kita boleh rujuk untuk kita minta bantuan bila perlu. Kadang-kadang dia tak semestinya ahli keluarga, mungkin kawan-kawan, sebab kita tengoklah ada siapa yang kita, apa orang kata, yang selesa dengan kita, siapa yang kita selesa untuk bercerita. Kadang-kadang kita call orang ni untuk meluahkan perasaan, kadang-kadang kita call orang ni untuk keluar suka-suka hura-hura kat luar macam tu je. Okay. Tapi cubalah wujudkan satu sistem sokongan ataupun senarai sokongan untuk awak yang mana yang awak boleh guna untuk membantu diri awak. Gunanya saya nak bagi tahu juga dekat negara kita ada banyak saluran, okey, yang mana awak boleh dapatkan bantuan. Okey, kalau kata waktu-waktu krisis, maksudnya yang tak sempat nak keluar rumah, tak sempat lagi nak nak cari kenderaan nak pergi, mungkin awak boleh cuba hubungi Befrienders ataupun pasukan mental health and psychosocial support service di CPRC Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun di Jabatan Kesihatan Negeri. Ada nombor-nombor untuk setiap negeri lah. Okey, dan juga ada juga perkhidmatan yang sama disediakan oleh badan-badan NGO secara percuma. Antaranya Mercy lah yang saya ingat sekarang. Okey, awak boleh Google untuk mencari apakah nombor-nombor ataupun talian-talian yang boleh memberikan khidmat sokongan psikososial kepada awak, dan juga ada satu talian lagi, iaitu talian kasih oleh Kementerian Pembangunan Wanita rasanya. Okey, yang mana di sini bukan sahaja sokongan emosi tetapi juga boleh mengadu tentang masalah ataupun keperluan ataupun masalah keganasan atau penderaan di rumah. Okey. Kemudiannya satu lagi, jika dah orang kata dah boleh keluar, dah ada dah ada orang boleh bawa, dah ada kenderaan nak pergi, dekat Malaysia kita ada pelbagai saluran juga untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan mental. Boleh pergi sama ada ke klinik kesihatan yang mana diorang boleh buat saringan dan rujukan ke klinik psikiatri ataupun hospital. Boleh juga pergi ke klinik swasta, mereka akan buat benda yang sama. Kemudiannya dalam perkhidmatan kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, kita ada juga sesuatu yang kita panggil Pusat Kesihatan Komuniti Masyarakat ataupun Mentari. Dekat sini, di setiap negeri ada mentari. Dekat sini mereka menyediakan perkhidmatan untuk saringan, okey, dan juga khidmat nasihat atau konsultasi untuk mereka yang ada mengalami gangguan kesihatan mental dan nak pendapat tentang keadaan kesihatan mental mereka. Okay. Kalau perlu, mereka akan rujuk kepada klinik pakar psikiatri. Alright, so buat masa ini, inilah sistem yang ada di Malaysia. Okay. Dan saya rasa tanggungjawab secara umum juga lah, orang ramai, NGO dan sebagainya, kita juga perlu menyebarkan informasi berkenaan sistem dan saluran yang ada sekarang ni supaya orang-orang ni boleh mendapat akses kepada maklumat ini. Okay. So itu saja daripada saya, Datuk. Okey, Dr. Melissa, sebelum kita pergi pada Dr. Ahmad Restam, saya ingat kita kena tanya Dr. Nurjanah dulu sebab dia mungkin terpaksa keluar awal daripada sesi dialog kita ni. Dr. Nurjanah ada lagi ke sini? Ada, Prof. Ada. Saya bagi peluang kat you sebab katanya you terpaksa tinggal sesi dialog kita awal kerana ada hal penting yang perlu dibuat. Jadi kita minta kebenaran Dr. Ahmad Restam ya. Kita bagi soalan terakhir kepada Dr. Nurjanah ya. Silakan nanti. So soalan yang saya ada ni, saya dah tulis dah ni. Doktor, bagaimana dengan pesakit-pesakit yang disahkan positif COVID dan keluarga yang kehilangan yang tersayang kerana COVID-19 ini? Bagaimana cara mereka boleh bantu diri sendiri dari waktu atau detik-detik sukar ini? Silakan Dr. Nurjanah. Okey, terima kasih Datuk. Minta maaf Dr. Rustam sebab saya potong line sikit. Saya ada family emergency ya. Okey, saya ingin just touch a bit tentang keluarga yang kehilangan orang tersayang disebabkan COVID. Saya ingin menyampaikan ucapan takziah saya kepada keluarga yang kehilangan orang yang tersayang disebabkan oleh COVID. Saya pasti ujian kalian amat berat.
pada waktu ini, dan saya doakan Allah permudahkan dan berikan kesabaran kepada anda dan keluarga anda. Saya pasti keadaan yang sangat tak terkawal ya, sebab kadar kematian kita sangat tinggi sejak semenjak ni dapat telah affect banyak family. Jadi dalam kebiasaan ya, kalau dari segi psikologinya kita belajar apabila ada kehilangan, terutamanya kematian ya, ada beberapa fasa yang berlaku dalam mereka yang ditinggalkan atau orang yang sedang melalui grieving atau kehilangan ini, iaitu yang pertama, kemungkinan kita akan rasakan seperti terkejut ya, terkejut dan mungkin rasa betul ke tak betul ke bahawa orang tersayang ni telah meninggal. Ini akan mengambil masa dan ini selalunya adalah perkara yang normal reaction. Kita akan terkejut, rasa setengah orang cakap dengan saya dia tak rasa apa-apa, dia rasa kebas. Memanglah waktu meninggal tu menangis dan sebagainya, tetapi selepas itu rasa macam numb ya, rasa macam kebas, terkejut, tak rasa apa-apa. Kemudian lepas itu mungkin ada rasa sedikit marah ya, rasa teringat kalaulah buat macam ni, kalaulah hantar awal sikit pergi hospital mungkin selamat ya, dan macam-macam lagi. Saya berjumpa dengan pesakit-pesakit warga emas di dalam hospital yang baru keluar dari ICU disebabkan oleh COVID dan sebagainya, dan saya dapati mereka melalui fasa-fasa ini kerana sewaktu mereka di ICU, kemungkinan suami atau isteri mereka yang juga dimasukkan ke hospital disebabkan oleh COVID telah pass away ya. So apabila mereka pass away, mereka tak sempat untuk diberitahu kerana pasangan suami atau isteri ni sebenarnya sedang mendapatkan rawatan intubation, iaitu di bawah bantuan alat pernafasan. So dia not conscious lah. So lepas keluar dari ICU baru mereka tahu. Jadi ialah satu berita yang amat berat lah untuk pasangan yang sihat daripada COVID, alhamdulillah, tapi kehilangan orang tersayang ya, seperti isteri. So satu benda yang sangat berat lah ya. Jadi kalau fasa-fasa seperti ini berlaku apabila kehilangan orang tersayang, ini adalah fasa yang perfectly normal ya, reaksi yang normal. Kita akan bercampur bau perasaan dan terakhirnya baru kita akan merasakan sedih dan melalui fasa-fasa kesedihan itu. Jadi bagaimana untuk membantu diri? Pertama, seperti yang saya bincangkan sebelum ini, itu hadir untuk perasaan sendiri, di mana cari cara untuk ekspres perasaan sedih, perasaan hilang ini. Jangan dibiarkan, jangan rasa menangis dan mengadu kepada Allah atau mengadu pada Tuhan dalam ibadah-ibadah itu adalah satu kelemahan. Bukan ya, kalau sedih kita menangis, kerana Rasulullah SAW juga apabila mengenangkan Khadijah ada masa dia menangis ya. Jadi meluahkan perasaan itu sangat penting untuk keharmonian emosi dan psikologi dalam jangka masa yang panjang. Yang keduanya ialah penting untuk tahu cara untuk mengekspres diri. Jika perlu ketahui cara untuk mendapatkan pertolongan. Kalau perlu untuk call someone, please call someone ya. Dapatkan sokongan sosial seperti yang Dr. Melissa ceritakan tadi. Yang ketiga, adakan masa dalam sehari tu, kerana kehilangan tu akan rasa kuat. Jadi adakan satu masa dalam sehari untuk either mengingati atau menjalankan ibadah yang mana kita boleh menghadiahkan kepada orang yang tersayang. Ya. Jangan dibiarkan perasaan itu terus berjalan dalam sehari, after sehari, jadi nanti kehilangan dan kesedihan tu akan berlarutan. Ya, adakan satu masa mungkin dalam keluarga family saya di mana suami COVID, anak COVID, mak COVID, mak meninggal, tinggal suami dan anak, mereka jadikan waktu maghrib itu waktu untuk mereka mengaji Quran bersama-sama, solat jemaah bersama-sama dan menghadiahkannya kepada ibu yang tersayang yang sememangnya mereka tak tahu ibu telah meninggal kerana mereka masa tu di dalam ICU. Okey, untuk anak-anak yang kehilangan parents ya, jika anak-anak tu anak kecil, sangat penting untuk kita check in dengan perasaan mereka dan emosi mereka, check in dengan how they are feeling, berikan peluang dan space untuk mereka melalui kesedihan dan kehilangan itu. Jika perlu mereka menangis, allow them to menangis. Namun kalau boleh kekalkan rutin harian seperti biasa, kerana rutin kalau berubah mungkin perasaan itu akan jadi
lebih terbawa-bawa lah. Tapi jangan kata jangan menangis. Jangan kata kalau menangis nanti mak sedih, tak apa. Biar je mereka menangis kalau mereka perlu untuk menangis. Kepada orang yang kehilangan orang tersayang. Tapi kepada mereka yang melalui long COVID, saya rasa perlu untuk mereka mengetahui bahawa selepas mendapat COVID, mereka akan ada masa depend on individual dari beberapa hari ke beberapa minggu. Kemungkinan ada yang ke beberapa bulan juga mereka akan ambil masa untuk recover daripada COVID tu sendiri, ya. Terutamanya kepada warga emas yang mempunyai banyak penyakit lain lah. Tapi ada juga warga muda yang saya jumpa yang memang keletihan selepas COVID itu mengambil masa. Tak apa, take one day at a time. Seperti yang saya cakapkan tadi, jangan terlalu tinggikan expectation untuk diri sendiri. Tengok setiap setiap progress itu sebagai satu achievement dan bersyukur untuk setiap achievement itu. Kalau boleh adakan rutin harian, tetapi jangan terlalu strict untuk diri sendirilah. Adakan rutin supaya you can go back to your life sebelum COVID itu, tapi take one day at a time, ya. Very relax punya rutin. Tapi rutin membantu untuk you get back to your feet. Long COVID ni, Prof, sebenarnya dia bercampur bau penat, ya, rasa penat, kadang-kadang rasa takut, rasa gelisah, rasa resah, dan ada juga yang rasa down sebab badan tak kuat, energi tak kuat seperti sebelum COVID. Tapi take your time, remember that it is part of the process lah, insyaAllah. Okay, Prof, itu saja saya punya terima kasih. sharing. Sebenarnya saya amat berterima kasih sebab saya pun ada kehilangan anak saudara saya, dan saya boleh lihat isteri dan anak-anak dia sebab dia memang dalam ICU masa suami dia meninggal. Jadi betul yang Dr. Nur Jannah sebutkan tadi. Terima kasih Dr. Nur Jannah kerana you terpaksa tinggalkan sesi dialog ini. Kita MDN mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerana kesediaan untuk datang. Terima kasih banyak kepada Prof, Dr. Rostam, Dr. Melissa atas I think organisation and planning for this forum. Terima kasih banyak. Hopefully jumpa lagi insyaAllah. Thank you. So sekarang kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih kepada Dr. Ahmad Rastam. Jadi yang kita lihatnya dari segi keadaan mental individual orang-orang yang melalui pandemik COVID ini, ternyata kesihatan mereka terganggu dan setengahnya kena penyakit mental. Jadi kita ingin pohon doktor boleh tak komen berkaitan fungsi sistem kepercayaan macam tadi, individu kepada kesihatan, mana memberi enhance kesihatan mereka, memberi pertolongan dengan adanya kepercayaan individu yang kuat atau keimanan. Bolehkah dia memberi faktor positif kepada kesihatan mental individu di dalam menghadapi COVID-19 ini? Terima kasih. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Datuk. Jadi soalan ni saya mulakan dengan, kalau tuan-tuan dan puan masih ingat lagi, masa Dr. Melissa berikan penerangan berkaitan dengan faktor-faktor pelindung, Dr. Melissa ada sebut berkaitan dengan kepercayaan, sistem kepercayaan seseorang individu dan masyarakat sebenarnya boleh menjadi salah satu faktor pelindung dari insiden-insiden masalah kesihatan mental yang serius seperti bunuh diri. Ini sebenarnya terbukti dari segi statistik dan juga hasilan-hasilan kajian yang dilakukan di seluruh dunia. Kerana religious coping dan juga satu lagi adalah kita panggil sebagai cultural background, ada dua faktor pelindung yang mampu untuk membantu seseorang itu dalam konteks menjaga diri mereka dari berhadapan dengan situasi insiden yang serius yang telah disebut. Dan kemudian Dr. Jannah ada sebut berkaitan dengan rituals ataupun ibadah-ibadah yang dilakukan secara bersekali ataupun jemaah lah, di mana dalam konteks religious rituals ataupun ibadah-ibadah yang dilakukan secara bersekali ini, sebenarnya ada banyak kajian-kajian yang telah dilakukan dalam konteks disaster ataupun dalam konteks bencana yang berlaku, contohnya bencana tsunami di Aceh, kemudiannya bencana di Sulawesi, bencana gunung berapi meletus dan sebagainya di seluruh dunia. Mereka mendapati bahawa dalam konteks bencana
rituals ataupun satu-satu amalan agama ataupun budaya yang dilakukan secara bersekali dalam konteks komuniti ataupun secara berjemaah mampu memberikan kekuatan ekstra kepada seluruh anggota di dalam kumpulan tersebut. Maksudnya dalam konteks kita orang Islam, maksudnya apa-apa aktiviti yang dilakukan secara berjemaah dalam konteks wabak ini, sama ada doa secara bersama-sama, melakukan secara bersama-sama, dia sebenarnya mampu memberikan kekuatan kepada bukan sahaja individu tersebut tetapi kepada semua anggota masyarakat, kerana di samping memberikan kekuatan dari sudut spirituality ataupun kerohaniannya, dia juga membina hubungan yang baik antara satu sama lain. Kerana apabila kita melakukan sesuatu secara dalam konteks berkumpulan, tuan-tuan dan puan, dia memberikan satu konteks mentaliti yang mentaliti psikologi yang mana kita semua berkongsi masalah yang sama, kita semua berkongsi situasi yang sama dan kita sebenarnya sedang menghadapinya secara bersama, kerana itulah kita melakukan sesuatu secara bersama. Dalam konteks kita mungkin ibadah-ibadah yang kita lakukan secara berjemaah. Sebab itu dalam konteks ini sebenarnya bila kita berhadapan dengan bencana ini, amat penting untuk kita tekankan kepada masyarakat supaya jangan bersendirian. Kita memerlukan sokongan kerana manusia kita ni dijadikan dalam konteks kita kena ada hubungan dengan orang lain. Sentiasa ada interpersonal relationship dengan orang lain. Kita sentiasa berkomunikasi dengan orang lain dan sebagainya. Kita memerlukan orang lain untuk menyelesaikan setengah perkara dan kita juga diperlukan oleh orang lain untuk menyelesaikan setengah perkara. Dan kita saling bergantung antara sama lain. Dan itu sebenarnya boleh dibentuk dengan ibadah-ibadah yang dilakukan secara bersama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya dah sebut tadi berkaitan dengan faktor-faktor protektif yang boleh membantu kita dalam berhadapan dengan wabak ini, di mana cara sudut pandang kita kepada pandemik ini sebenarnya boleh membantu dari menjaga kita dari masalah-masalah kesihatan mental yang serius dan juga mengurangkan mortaliti dan juga morbidity satu-satu penyakit yang dijangkiti atau yang kita ada sedia ada. Jadi pada masa yang sama juga apabila kita bercakap tentang hubungan dengan berkaitan dengan agama dan juga iman dan juga dengan Tuhan ni, tuan-tuan dan puan, ia bukan sekadar ritual. Ia bukan sekadar apa yang dilakukan macam contohnya solat, zikir dan sebagainya. Dia sebenarnya intipati dalam solat, zikir, baca Quran tu yang penting, iaitu meningkatkan perhubungan dan pergantungan kita kepada Allah SWT. Itulah tujuan ibadah kita tu. Selain daripada dapat pahala ekstra, itu ialah ekstra dia, itu bonus dia. Tetapi meningkatkan perhubungan tu, meningkatkan kekuatan kepercayaan dan juga iman kita kepada Allah SWT itu sangat penting. Sebab dengan kepercayaan dan hubungan yang ditingkatkan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, ia memberikan satu bentuk kita panggil sebagai soft landing untuk kebanyakan kita apabila kita berhadapan dengan masalah-masalah kesihatan mental, emosi dan sebagainya. Apa yang saya maksudkan dengan soft landing tu ialah bila mana kita rasa tak ada orang yang boleh bantu dengan kita, tetapi kita ada hubungan baik dengan Allah SWT, kita masih lagi ada kebergantungannya secara total kepada Allah SWT. Sebab kalau tuan-tuan dan puan ingat lagi, bila kita sebut tentang insiden-insiden bunuh diri dan sebagainya, ada disebutkan tentang hopelessness, iaitu hilang harapan. Dalam konteks ini sebenarnya, hilang harapan ini, kebanyakan masanya kita mungkin boleh hilang harapan kepada orang sekeliling kita, tetapi kita masih lagi mampu hidup sebab kita masih lagi ada harapan tentang masa depan. Jadi kita masih ada harapan dengan Tuhan kita. Jadi jika kita masih lagi ada harapan dengan Tuhan kita dan sebagainya, sebenarnya ia membantu kita untuk tidak putus asa. Sebab melalui harapan itu akan adanya hasilnya doa. Daripada doa itu akan ada hasilnya ikhtiar dan sebagainya, yang mana ini sebenarnya penggerak kepada mereka yang ada kepercayaan. Dan konteks ini ialah kepercayaan agama ataupun spirituality yang kuat. Sebab itulah dia boleh jadi faktor-faktor yang boleh menjadi pelindung. Sebab tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap tentang isu kesihatan mental, ke penyakit mental dan sebagainya, dia ada faktor risiko dan juga faktor pelindung. Kita panggil sebagai protective factor ataupun risk factor. Setiap faktor risiko tu pada seseorang individu ada dua-dua faktor ini. Ada faktor individu, faktor pelindung mungkin macam Dr. Melissa cakap, kucing lah, haiwan peliharaan lah, ataupun orang tersayang dan sebagainya. Dan juga faktor pelindung ni juga termasuklah perhubungan mereka dengan Tuhan mereka. Dalam konteks kita ialah Allah SWT.
Jadi kepercayaan dan keperhubungan dan kebergantungan kita itu yang sangat penting. Sebab itulah melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan ni, apa yang perlu ditekankan bila kita bercakap tentang rituals, ibadah-ibadah yang kita lakukan ialah kita kena bina perhubungan, bukan sekadar melakukannya. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan biasa dengar komen-komen individu di luar sana, ada yang komen kata aku sembahyang pun tak guna, apa aku dapat. Aku solat pun tak guna, aku puasa pun tak guna juga. Aku tak dapat apa-apa pun, tak rasa tenang pun dan sebagainya. Sebab apa? Itu cuma ritual, tuan-tuan dan puan. Of course kita bercakap tentang wajib, sunat dan sebagainya. Wajib tetap wajib, tetapi kalau ia dilakukan sekadar untuk memenuhi kewajiban, ia seolah-olah tuan-tuan dan puan-puan kita semua melakukannya di atas dasar keterpaksaan. Jadi keterpaksaan ni tidak menghasilkan kita panggil sebagai impact positif yang kita perlukan, iaitu kebergantungan dan hubungan yang baik dengan Allah SWT. Itu yang kita nak bina dari ritual-ritual yang kita lakukan. Jadi oleh kerana salah faham antara ritual dan juga kita panggil spiritual ni, ataupun ritual dan spiritual ni, maksudnya perbuatan dan juga perhubungan itu yang mengakibatkan ramai orang jadi putus asa dengan apa yang mereka lakukan. Sebab ramai di kalangan kita pula, bila kita buat sesuatu, kita nak mengharapkan immediate effect ataupun immediate reward, yang mana it's not possible sebab mungkin reward tu bukan pada masa sekarang. Sebab itu kita akan mudah putus asa dengan ritual, tuan-tuan dan puan. Sebab kita tak faham konsep ritual tu sebenarnya itu adalah alat ataupun alat komunikasi kita dengan Tuhan kita. Yang pentinglah apa yang kita nak bawa itu, semangat tu, yang keinginan ataupun kita punya perspektif tu yang penting. Dan jika kita, macam saya sebut, jika kita bila kita melihat ritual hanya sebagai satu macam demand, kita punya contoh macam okey, aku nak kaya, nah ini aku punya upah kepada Tuhan. That is not the way. Contohnya aku nak kaya, aku kena solat kuat. Itu bukan caranya, tuan-tuan. Solat bukan equal to kaya, solat bukan equal to sihat, solat bukan equal to mental aku mental aku stabil dan sebagainya. Itu bukannya tujuan. Tujuannya solat dan ini ialah antara kita dengan Allah SWT. Itu sebenarnya dia punya isi di dalam tu. Yang tu yang tuan-tuan kena faham, supaya in terms of spirituality, dari segi iman kita, kepercayaan kita boleh membantu menjadi faktor pelindung kepada kita semua. Jika tidak, dia tidak akan menjadi faktor pelindung kepada sesiapa sekalipun. Sebab itu saya berikan macam contoh-contoh kes. Ada di kalangan Tok Imam, Tok Bilal daripada masjid yang juga mengalami penyakit-penyakit mental. Tetapi bila mereka datang kepada kami, mereka rasa bersalah sebab dia kata, adakah kerana aku ni tidak ikhlas menyebabkan aku dapat sakit mental? Adakah kerana aku tidak ikhlas menyebabkan aku jadi sedih dan sebagainya dalam ibadah, menyebabkan aku sedih dan sebagainya? Sedangkan bagi kami bukan masalah ikhlas tak ikhlas dalam konteks ini. Penyakit ialah penyakit. Jadi tugas kami juga untuk membantu memperbetulkan paradigma pemikiran sendiri ini. Sebab jika kita ada paradigma pemikiran sini, perasaan bersalah itu akan menerukkan keadaan juga. So, bila kita rasa macam, oh aku ni banyak dosa, aku ni banyak bersalah dan sebagainya, dia akan menimbulkan perasaan sedih dan juga guilty, yang putih kata, yang juga akan menerukkan situasi. Bukan menambah baikkan situasi, tetapi akan menerukkan situasi juga. Jadi kita kena faham itu. Konsep ritual dan juga spiritual ni kena bezakan, sebab spiritual tu sebenarnya membina kita dan juga memberikan perlindungan kepada kita. Bukan sekadar ritual saja. Ritual wajib dan sebagainya patut dibuat, tak perlulah kita nak persoalkan yang mana wajib, sunat dan sebagainya. So itu memang dah jelas dah. Tetapi umumnya ialah yang kita kena perbaiki sekarang ni ialah kita panggil sebagai komponen spiritual ataupun kerohanian tu yang kita kena perbaiki untuk diri kita semua orang. Bukan saya kata kepada pesakit mental saja ataupun orang yang ada masalah kesihatan mental saja, orang sihat pun lagi-lagi lah kena jaga betul-betul supaya bila kita berhadapan dengan cabaran, kita akan ada kekuatan ekstra. Tadi Dr. Melissa kan, Dr. Jan cakap pasal petrol kan, minyak yang membantu kita untuk kekal kuat tu. Kalau dah kosong tu, tuan-tuan dan puan, bila kita kena cabaran sikit, kita akan jadi masalah. Tapi kalau kita dah bina tangki kita tu banyak, penuh, insyaAllah bila kita terima cabaran pun, walaupun kita akan jatuh sekejap, tapi kita boleh bangkit dengan lebih mudah. Itu saja, Datuk. Okey, Dr. Ahmad Rustam, terima kasih penjelasan yang amat panjang lebar akan tujuan spiritual dan peranan dan hubungan mengadakan perhubungan dengan Allah SWT. Very good. Tadi kita nak bagi peluang, ada dua soalan sebenarnya. Satu daripada Nasuha. Nasuha,
Saudara Nasuha? Hello? Ya, Tok. You ada satu soalan untuk siapa-siapa, mungkin untuk Dr. Ahmad Rastam, silakan. Dr. Melissa, Ada tulis dekat chat tu. untuk Dr. Melissa. Okey, saya pada Dr. Rustam dulu. Ya. Okey, soalan saya berkenaan dengan, mungkin kalau lari topik atas masa nak ubah persepsi masyarakat berkenaan rujuk pakar psikiatris ni. Sebab kebanyakannya masyarakat takut untuk jumpa pakar kerana dianggap jumpa pakar psikiatris tu dianggap sebagai seorang yang gila. Macam mana tu? Okey, baik. Terima kasih Nasuha atas soalan tersebut. Jadi bila bercakap tentang berjumpa pakar psikiatri equals to gila ataupun mental, sebenarnya itu tidak benar. Sebab tujuan kenapa tuan-tuan dan puan berjumpa kami sebenarnya untuk memperbaiki diri tuan-tuan dan puan dan untuk kembali sihat seperti biasa. Tujuan utama tu yang penting, bukan label yang diberikan. Sebab yang jumpa kami sebenarnya majoriti, boleh saya katakan hampir semua pun sebenarnya waras je. Ada ketikanya, ada setengah-setengah penyakit tu mengakibatkan seseorang itu tidak waras, tetapi bila diberi ubat mereka akan kembali waras seperti biasa. Jadi adalah tidak tepat jika dikatakan bahawa jumpa pakar psikiatri confirm gila, confirm mental sebenarnya. Sebab majoriti yang jumpa kami tak begitu. Mereka ada cabaran masalah kesihatan mental, ada setengah mereka ada penyakit mental, tetapi walaupun dikatakan ada penyakit mental pun bukan bermaksud anda gila ataupun anda ni dah koyak, anda putus wayar ketika suku dan sebagainya. Itu tidak tepat sama sekali. Okey. Dan seperti yang saya katakan, kita kena kembali kepada kenapa tuan-tuan dan puan nak jumpa kami. Sebab dalam konteks profesional kesihatan mental ni, tuan-tuan, ada banyak level sebenarnya. Kami ni mungkin yang ramai orang sebut pasal pakar psikiatri, klinik psikiatri dan sebagainya, tetapi ada banyak lagi level sebelum kami yang tuan-tuan dan puan boleh jumpa untuk isu kesihatan mental juga. Contoh macam Dr. Melissa tadi sebut tentang talian-talian yang boleh dihubungi. Itu yang pertama dah. Itu tak cakap dengan kami pun, itu cakap dengan kaunselor ataupun pekerja sosial sebagainya yang boleh bantu anda dari sudut kaunseling-kaunseling yang ringan. Kita panggil sebagai low intensity terapi. Jadi ini sebenarnya salah satu usaha yang tuan-tuan dan puan boleh lakukan sebelum sampai ke tahap kami jauh lagi ni. Yang pertama sekali online, tele counseling dan sebagainya, itu adalah first line kita. Yang kedua, sebelum online tu pun sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh melakukan sendiri. Kita panggil sebagai self-help tips. Maksudnya tuan-tuan dan puan tengok masalah tuan-tuan dan puan, cari cara jalan penyelesaian, cuba lakukan apa yang dicadangkan di internet dan sebagainya. Yang tak boleh baru pergi ke telecounseling. Telecounseling tak boleh, kemudian tuan-tuan dan puan boleh pergi ke klinik kesihatan kajian biasa je pun. Jumpa doktor biasa, buat saringan biasa, and then doktor akan cadangkan. Mungkin jumpa kaunselor di klinik. Kalau tak boleh jumpa kaunselor di klinik, mungkin perlu jumpa doktor pakar di kesihatan, doktor pakar perubatan keluarga, family medicine specialist di klinik kesihatan yang terdekat dengan anda. So level dia jauh lagi. Kenapa yang kena sampai jumpa kami? Kadang-kadang ada setengah-setengah ubat tu memang doktor-doktor lain tak boleh bagi. Sebab itu yang kena jumpa kami, sebab kami je yang boleh prescribe setengah ubat. Ada setengah-setengah situasi itu memerlukan psikoterapi yang khusus, yang mana tidak semua doktor dilatih untuk melakukannya. Jadi sebab itu kena datang ke klinik kami. Jadi bila jumpa kami ni sebenarnya ada rezeki untuk tuan-tuan dan puan. Sebab tak semua orang berpeluang berjumpa dengan doktor-doktor di klinik psikiatri, sebab yang nak masuk ke klinik kami ni ramai. Tetapi oleh kerana sistem pun tak adalah besar sangat, jadi tak semua orang dapat diberi peluang untuk berjumpa dengan kami. Jadi gunakan peluang untuk berjumpa kami itu untuk membantu diri anda kembali okey balik. Itu tujuan asal anda datang kepada kami, bukan untuk mendapatkan label kemurungan ke label anxiety dan sebagainya. Label itu tidak penting, tuan-tuan. Sebenarnya tujuan utama kita adalah nak kembali sihat, nak kembali berfungsi seperti biasa, nak memberikan terbaik untuk diri anda dan keluarga anda. Lupakan tentang apa orang kata, abaikan apa yang istilah-istilah yang orang gunakan, abaikan stigma yang datang kepada anda. Sebab stigma, tuan-tuan, kalau kita nak perbetulkan, dia takkan boleh dibetulkan sampai bila-bila lah, saya boleh kata macam tu. Sebab stigma tu akan sentiasa ada. Bukan pada penyakit sakit mental saja, semua penyakit pun ada stigma je. So kalau kita risaukan tentang stigma, apa orang kata, label-label sebenarnya, saya rasa kita juga yang akan rugi, sebab kita yang bermasalah ni. Kita nak cari jalan penyelesaian, kita kena, orang Melayu kita, tebal muka lah, biarlah orang nak kata apa pun, yang penting aku sihat. Yang penting aku boleh jaga diri aku dan anakku dan orang yang tersayang, itu yang penting.
Okey, Dr. Restam. Ada satu soalan online untuk Dr. Malisa. Soalan itu bertanya bagaimana untuk memberi penerangan kepada student di universiti dan juga di sekolah menengah yang banyak yang bunuh diri. Kita nak fokuskan sedikit kepada remaja lah. Silakan Dr. Malisa. Okey, terima kasih Datuk. So, soalan ni, okey, actually bila saya tengok apa-apa kes remaja yang bunuh diri kan, benda ni sangat menyedihkan lah bagi saya. Satu lagi yang kita, sebab yalah mereka masih muda kan, masih orang kata, masih budak, okey. So, sebab tu saya akan kata, kita kena ingat dan kena tahu, mereka masih muda dan masih budak. Okey, maksudnya tahap kapasiti mereka untuk berfikir, untuk timbang tara, untuk memilih tindakan yang seterusnya, tindakan yang terbaik untuk mereka ada limit, ada orang kata ada had lah. Okey, kita tak boleh expect mereka terlalu matang macam orang dewasa. Jadi sebenarnya benda ni berbalik semula kepada kita sebagai orang dewasa, bagaimana kita nak membantu dan menyokong mereka. Okey, sebab remaja dia memang akan secara orang kata secara biologi, secara orang kata dari segi kita cakap dari segi saintifik atau perkembangan otak pun, otak mereka masih tidak di tahap yang matang yang boleh fikir jauh. Sebab tu yang kadang-kadang mereka akan nampak macam saya kata tadi, dah tak nampak cara lain, dah desperate, dah buntu, tak nampak apa, orang tu tak ada pula sokongan atau bantuan dari orang lain, mereka nampak itu sahajalah alternatif yang ada. So, balik kepada kita orang dewasa, kita lah sebenarnya yang kena tunjuk pada mereka. Bagaimana kita nak mengawal emosi ataupun menangani emosi ataupun situasi atau masalah yang datang pada kita. So, mak ayah, cikgu ataupun sesiapalah yang mereka jumpa, kaunselor ke, doktor ke apa, kita sebenarnya yang kena tunjuk. Kalau kata bila ada emosi yang begini, bagaimana nak buat, macam mana nak meluahkan. Bila ada situasi macam ni, macam mana nak adjust expectation kita. Sebab situasi sentiasa berubah. So expectation kita pun kena berubah. Kita tak boleh terlalu rigid, kan? Dan kemudiannya satu lagi pasal remaja lah. Dia orang ni sensitif dengan judgement. Bila awak tunjukkan awak judgement pada dia orang akan shut down tau. Dia tak nak cerita, dia orang dah tak percaya. Okey, ini sebab ini memang orang kata psikologi mereka lah. Dengan orang dewasa tak berapa sangat, tetapi dengan sesama kawan tu lagi senang. So bila orang dewasa tunjukkan judgement, mereka akan rasa tidak difahami, tidak diterima. Rasa macam bersalah sangat, macam ditolak aku ni, macam tak betul dah. Alright, so kita sebagai orang dewasa pun kena kurangkan judgement kita kepada mereka. Kita kena cuba duduk dengan mereka dan fahami apa keperluan sebenar mereka di bawah emosi di permukaan yang sedang bergelodak tu. Okey, kadang-kadang kita nampak emosi je kan, kita tak nampak apa sebenarnya yang anak kita ataupun remaja ini cuba hendak sampaikan. Apakah tekanan di sebaliknya? Apakah keperluan dia yang tak dicapai? So sebenarnya kesimpulannya saya akan kata balik semula pada kita orang dewasa, sebab kita lebih ayat orang Melayu kata kita dah makan garam kan, kita dah banyak pengalaman. So cara kita handle mereka, cara kita tunjuk kepada mereka contoh kita untuk menangani emosi ataupun situasi. Okey. So tanggungjawab kita lah sebenarnya untuk bantu mereka yang remaja ni. Sebab mereka sendiri tak ada kapasiti tu untuk handle sendiri. Tapi So kita doktor, kena konsep garam dulu dimakan ni selalunya membuatkan orang tua become too judgemental ya betul. pada anak-anak muda. Jadi saya setuju Itulah dengan kan. saranan Dr. Marisa itu bahawa kita kena bersama mereka menghayati masalah mereka lah. Ya, Jangan betul. cepat menuduh ataupun memberi verdict lah kepada mereka Itulah sebab dia kan. dalam keadaan yang meraba-raba mencari tempat untuk berpegang, kita dah tuduh dia kesian dia lah. Itu yang Itulah saya nampak betul. apa yang doktor kata tadi lah. Jadi Bila kita judgemental, kita tutup jalan. nak sambung dengan Dr. Malisa, ada satu lagi soalan daripada saya tadi, daripada pendengar. Sebelum kita berakhir, masa pun sudah setengah jam lagi. Nombor 3, saya nak tanya Dr. Malisa ni, bagaimanakah sebenarnya bersambung dengan soalan yang tadi lah, maknanya bagaimanakah orang ramai, siapa saja yang berkaitan dengan orang-orang yang menghadapi masalah emosi ini boleh membantu mereka dalam keadaan semasa. Sebelum dia pergi pada talian, sebelum jumpa doktor, jumpa siapa-siapa yang dia tidak kenal, siapakah di antara kalangan mereka ni dan bagaimana cara orang yang berdekatan dengan dia ni untuk menolong mereka? Apa saranan daripada Dr. Marisa? Silakan. Terima kasih Datuk. Okey, sesiapa ni maksudnya sesiapalah kan?
Okey, anda boleh sebenarnya. Okey, kita sebenarnya mampu untuk membantu seseorang, cuma sebelum tu saya akan pesan macam nilah. Awak kena tahu dulu tahap apa kemampuan awak. Okey, sebab ada benda yang memang kita tidak tahu, kita tidak dilatih. Mungkin level awak dengan kaunselor, dengan NGO, dengan JKK ke, dengan tu lain. So, first thing first, tahu dulu kemampuan awak dari segi nak keupayaan awak nak membantu, keadaan emosi awak sendiri pada masa tu, keadaan kesihatan dan financial awak pada masa tu. Sebab kalau awak nak orang tu kata nak pinjam RM10,000 awak cuma ada RM10 tak boleh lah kan. Macam tu lebih kurang. Kalau orang tu sangat orang kata kemurungan, awak pun tengah stres, dan sama-sama menangis kat situ lah pula. So, tak membantu keadaan juga. Okey, so kena tahu juga kemampuan kita. Bukanlah kata, okey, kadang-kadang kita juga kena tahu bila masa yang kita tidak boleh membantu. Sebab kadang-kadang kita bukan tak nak tolong, tetapi kita tidak mampu. Ni adalah dua benda yang berbeza lah ya. Tidak mahu dan tidak mampu. Kalau tidak mampu, tidak apa. Okey, tetapi ada caranya. So selalu saya akan simpulkan kepada tiga langkah lah. Look, listen dan link. Okey, look, lihat, listen, dengar, link, hubungkan. Okey, kiranya kalau macam awak sendiri tidak mampu, tidak apa. Look, cuba hubungkan. Okey, look maksudnya kita sebagai mak ayah, jiran ke apa ke, cikgu ke, doktor ke, tengok-tengok keliling, jenguk-jenguk, especially terutama orang yang kesorangan, orang yang kita tahu susah, orang yang baru mengalami bencana, kesusahan dan sebagainya. Tengok-tengok, jenguk-jenguk, hubungi mereka. Okey, tengok keliling lah orang kata, jiran-jiran tengok keliling jiran kita ni. Hak ni pakcik ni kenapa dulu pergi surau sekarang tak pergi, duduk senyap-senyap dalam rumah macam itulah. Okey, kemudian cuba dengar. Dengar dulu, kita cuba tengok, kita cuba dengar daripada sudut pandangan dia, bukan daripada sudut pandangan kita. Sebab cerita itu adalah cerita dia. Okey, bukan cerita kita. Kita cuba nak memahami kenapa dia rasa begitu, kenapa dia buat begitu, kenapa dia jadi begitu. Dan kita cuba untuk tidak menyalahkan. Sini yang kita kata cuba untuk tidak jadi judgemental. Selalunya manusia yang judgemental, Tuhan tak judgemental. So, kita cuba untuk tidak judgemental lah. Okey, kita cuba nak faham sebab di sebaliknya. Okay, daripada situ baru kita tahu apa yang dia perlukan, apa keadaan emosi dia, apa keadaan dia. Dan kemudiannya barulah kita boleh link atau hubungkan kepada apa yang dia perlukan. So, macam Dr. Roslan katalah, kita tanya, apa yang awak perlukan? Instead kita bagi advice terus, bagi nasihat terus. Sebab kadang-kadang bukan itu yang diorang nak. Kadang-kadang diorang cuma cakap, aku cuma nak cerita je. Nak rasa ada orang boleh dengar, nak rasa ada orang di situ. Okay? Dan kita cuba seboleh-bolehnya kalau orang kata tak mendatangkan keburukan, kita cuba hormati pilihan dan masalah cara penyelesaian yang dia nak. Sebab dia macam-macam mana pun, dia lebih tahu apa yang dia perlukan berbanding dengan kita. Okey. Dan kita juga kalau kita sendiri tidak mampu, kita boleh hubungkan kepada perkhidmatan ataupun orang lain ataupun badan-badan lain yang boleh membantu orang ni. Okey. Kemudiannya satu lagi lah yang sangat-sangat penting saya rasa macam Datuk sebut tadilah, penyebaran benda-benda tidak sahih di media sosial. Saya rasa ini semua orang kena ambil tanggungjawab juga. Tidak menyebarkan benda-benda yang tidak sahih, yang copy paste, yang dah tambah garam, gula, ajinomoto, tak tahu apa sumber. Sebab benda ni dia menyebabkan gangguan emosi, menyebabkan menyusahkan banyak pihak lah bila timbul macam-macam orang kata berita-berita tular yang kita tak tahu daripada mana ni. Dia sangat mengganggu emosi dan tidak membantu keadaan lah. Okey. So ini tanggungjawab kita semua. Jangan cuba elakkan menyebarkan berita-berita yang tidak sahih. Dan satu lagi ialah cuba elakkan menyebarkan berita ataupun pelaporan cara bunuh diri yang tidak membantu, yang tidak elok. Contohnya berita yang macam menunjukkan gambar, cara, sebab punca. Okey, yang ada video ke, ada rakaman ke, kita cuba elak. Sebab benda ni dia mewujudkan satu fenomena yang kita panggil copycat suicide, di mana orang yang rasa keadaan dia lebih kurang dengan orang macam tu, okey, contohnya ada tengok orang ni bunuh diri sebab tu, dia akan mencontohi sebab dia anggap macam orang tu selesaikan dengan cara ni, so mungkin itu juga penyelesaian untuk saya. Okey, mungkin ini juga caranya untuk saya. So kita nak elakkan pelakuan copycat suicide ni. Sebab tu kita kalau kata nak laporkan kes bunuh diri boleh, tetapi ada caranya. Kita tidak menyebarkan maklumat tertentu, kita tambah juga dengan maklumat dan tentang saluran dan cara membantu diri ataupun cara mendapatkan bantuan. Okey. So bagi saya ini adalah tanggungjawab kita semua sebagai ahli masyarakat, sebagai ahli keluarga, kawan dan sebagainya. Okey. So itu saja daripada saya pulangkan balik kepada panel. Terima kasih, jelas dan peranan yang boleh dimainkan oleh para sekeliling. Kita ingin bertanya kepada Dr. Ahmad Rastam.
di samping peranan orang-orang di sekeliling yang maknanya tidak mengetahui secara lebih dekat atau tidak ada pengalaman dengan orang yang menghadapi masalah tekanan jiwa ataupun mental ini, ada juga di kalangan masyarakat kita seperti ustazah, asatizah ataupun tok imam ataupun orang-orang yang tinggi agamanya, ahli-ahli agama. Jadi apakah saranan doktor untuk mereka ni dari sudut pengalaman doktor untuk dia juga boleh memainkan peranan mereka untuk mendekati mereka-mereka yang nampak ada masalah kemurungan ataupun masalah sosial ataupun mental problem. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Datuk. Jadi soalan dia ialah berkaitan dengan apakah peranan ahli-ahli agama kita dalam konteks mental ni. Tuan-tuan dan puan, yang pertama sekali saya amat faham dan saya amat yakin bahawa golongan agama kita, ahli agama di dalam masyarakat kita sebenarnya berniat baik untuk membantu masyarakat secara umumnya apabila masyarakat ataupun individu mengalami apa-apa masalah yang berkaitan dengan sosial mereka, berkaitan dengan agama mereka, berkaitan dengan masalah kesihatan mental mereka, psikologi, emosi dan sebagainya. Kerana bagi mereka-mereka yang di dalam bidang agama merasakan bahawa ada sahaja jalan penyelesaian yang diberikan oleh agama untuk setiap masalah-masalah yang kita hadapi sebagai seorang manusia. Dan untuk kita yang beragama Islam, sudah tentu kita amat yakin bahawa dalam agama ada jawapan-jawapan untuk setiap masalah yang kita hadapi. Bagi contohnya untuk penyakit-penyakit dah tentu perlukan dapatkan rawatan yang betul, ubat yang betul dan sebagainya. Jadi bagaimanakah golongan agama kita, ustaz-ustazah dan asatizah kita untuk membantu dalam konteks ini? Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan adalah saya nak sarankan atau cadangkan supaya kita bekerjasama dengan rapat antara mereka yang dalam bidang agama dan mereka yang dalam bidang psikologi. Dua bidang ini adalah sangat berbeza, tetapi kita ada masalah yang sama, iaitu untuk membantu masyarakat dalam berhadapan dengan masalah-masalah yang berkaitan emosi, psikologi dan sebagainya. Jadi golongan agama ataupun asatizah dan juga golongan yang mahir dalam bidang psikologi, emosi dan sebagainya perlu bekerjasama sebab metodologi yang berbeza dalam pendekatan satu-satu isu sebenarnya amat perlu di-streamlinekan supaya apa saja pendekatan kita akan memberi manfaat kepada masyarakat di luar sana. Dan pada masa yang sama sebenarnya tuan-tuan dan puan dah faham bahawa adanya pandangan-pandangan yang agak sinis pada mereka dari golongan asatizah dan sebagainya, kerana ada orang berpendapat kalau orang agama ni saya campur urusan dunia lah, agama lah, dunia in which sebenarnya tidak tepat juga, sebab untuk orang Islam dunia adalah agama dan sebagainya itu adalah satu, tak boleh nak beza-beza dan sebagainya. Jadi sebab itu bagi saya ialah ustaz, ustazah, asatizah dan sebagainya, yang pertama ialah kita kena bekerjasama dalam memberikan kita panggil sebagai cara pendekatan yang sama. Mungkin ilmu ataupun kita punya disiplin ilmu berbeza, tetapi sebenarnya dalam konteks kesihatan mental ni kita boleh bekerjasama dengan lebih baik. Yang kedua adalah mungkin bagi ustaz ustazah, saya nampak macam ada ramai di kalangan ustaz ustazah dan asatizah di luar sana sudah pun mula berjinak-jinak dengan ilmu psikologi dan sebagainya. Peningkatan maksudnya kita dua-dua pihak sebenarnya perlu untuk meningkatkan ilmu masing-masing untuk memberikan impak yang lebih berkualiti ataupun lebih positif kepada masyarakat dan juga individu-individu yang ada masalah. Sebab dalam konteks kita di Asia ni terutamanya, agama sangat rapat dengan kehidupan. Budaya dan agama ni sangat rapat dengan kehidupan, dan budaya dan agama sangat mempengaruhi bagaimana manusia bermuamalah ataupun berurusan dan sebagainya. Sebab itu kita kena kekalkan impak positif agama itu kepada masyarakat, bukan sekadar ritual-ritual yang saya sebutkan, tetapi kepada pengisian di dalam ritual itu yang perlu ditekankan. Dan juga bagi saya pernah berjumpa dengan perawat Islam juga, sebab kami perlu juga bekerjasama dengan mereka dalam konteks perawatan juga. Saya selalu diberitahu oleh perawat Islam ini bahawa dalam konteks merawat, contohnya merawat mereka yang mengalami gangguan dan sebagainya, bagi mereka yang paling penting ialah untuk membina perhubungan pesakit atau individu tersebut dengan Allah SWT, bukan membina pergantungan kepada ustaz, ustazah dan sebagainya. Itu silap. Jadi benda-benda itu yang kita kena fokuskan apabila kita bercakap tentang kesihatan mental juga. Dan juga bagi saya sangat penting untuk ustaz-ustazah mungkin belajar dengan kami. Kita kena sama-sama belajar
apa beza sakit mental, apa beza kesihatan mental sebagainya. Kadang-kadang apa yang berlaku, situasi yang disalah faham, yang tersalah faham. Contoh macam ada orang tanya tentang kemurungan, tapi ustaz faham kemurungan tu dari konteks dia sebagai biasalah masalah murung sekejap dan sebagainya, ada masalah sebagainya. Jadi cara untuk selesaikan isu kesihatan mental yang berkaitan dengan sedih lain berbanding dengan isu kesihatan mental yang penyakit mental yang berkaitan dengan sedih, lain bezanya untuk rawat. Jadi penambahbaikan ataupun penambah nilai tambah dari sudut ilmu berkaitan dengan penyakit mental dan sebagainya boleh membantu ustaz-ustazah di luar sana untuk kita panggil sebagai memberikan impak positif apabila bercakap dengan mereka yang benar-benar mengalami penyakit mental dan juga mereka yang mengalami masalah kesihatan mental juga. Okay, setakat itu saja Datuk dari saya. Okey, terima kasih. Sekarang kita sudah pukul 12.20, kita sudah di peringkat akhir. Semua kita ingin meminta sebagai conclusion, remark conclusion daripada Dr. Marissa, apa-apa yang nak disampaikan kepada para pendengar kita sekalian. Silakan Doktor. Saya rasa untuk saya lah dan untuk orang di luar sana mungkin sama kot. Kita semua sedang berdoa yang keadaan ni harap-harapnya akan semakin baik dan juga semoga kita ni diberi kekuatan untuk menghadapi dan juga untuk membantu orang lain lah dalam situasi pandemik ni. Saya rasa itulah yang saya dapat katakan pada waktu ni. Terima kasih Dr. Marissa. Dan minta Dr. Ahmad Rastam untuk memberi conclusionnya. Silakan. Mungkin saya boleh respon sikit kepada soalan yang diberikan ni. Bila ada kawan yang memberikan saranan supaya cenderung ke arah pengambilan dadah. Tuan-tuan dan puan, mungkin yang boleh saya katakan adalah bila kita menggunakan dadah sebenarnya, itu adalah sebenarnya salah satu cara kita untuk dalam bahasa kami panggil sebagai self-medicating behavior lah, self-medicating behavior, di mana kita cuba nak merawat emosi dan psikologi kita dengan mengambil benda-benda yang terlarang ini. Kita kena faham bahawa itu bukanlah cara yang sihat untuk kita menyelesaikan masalah, dan ia sebenarnya cuma jalan-jalan pintas yang akan menerukkan keadaan dan akan mendatangkan beban yang lebih teruk lagi pada masa akan datang. Sebab mungkin pada peringkat awal mungkin rasa sedih saja, tapi bila dah ambil bahan-bahan begini, mengakibatkan masalah ketagihan, kewangan, sosial dan sebagainya, interpersonal dan sebagainya, dan itu adalah beban jauh lebih besar berbanding dengan cuba merawat masalah sedih tadi dengan cara yang betul. Jadi sebagai konklusi, sebagai kesimpulan pada hari ini, tuan-tuan dan puan, setiap masalah ada jalan keluarnya. Setiap masalah ada jalan keluarnya, dan kita tidak perlu untuk rasa risau bahawa jalan keluar itu terputus di mana-mana atau tertutup di mana-mana. Sebab apabila satu jalan tertutup, mungkin ada jalan 2, jalan 3, jalan 4, jalan 5, jalan 6 dan 7 yang terbuka pula. Jadi kita jangan rasa putus asa, kita kena sentiasa mencari jalan, tak kisahlah bagaimana sekalipun, dengan syarat ataupun dengan tujuannya untuk kita semua kembali sihat dan juga kembali kuat. Itu sahaja dari saya. Okey, terima kasih Dr. Ahmad Rastam. Kita sudah sampai ke penghujung sesi dialog sosio budaya kita pada hari ini, dan kita amat bertuah kerana kita mendapat 3 orang pakar yang telah memberikan sumbangan yang baik, dan dengan izin Allah apa-apa yang diceritakan itu dapat memberi panduan dan kebaikan kepada semua pendengar kita sekalian. Dan kepada pendengar yang tidak dapat hadir pada hari ini, dia boleh melihat program ini melalui YouTube, di mana boleh dilihat bila-bila masa, insya-Allah. Dan sebelum berakhir, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih daripada pihak Majlis Dakwah Negara kepada pembentang panel kita, iaitu Dr. Ahmad Rastam. Pada hari ini, terima kasih Dr. Ahmad Rastam. Dan juga kita ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Nur Jannah yang telah tiada di sini kerana ada hal penting dengan keluarga dia. Dan juga kita mengucapkan berbanyak-banyak jutaan terima kasih kepada Dr. Nur Marissa Hadi kerana kesudian dan kesanggupan beliau berada di sini pada hari ini. Jadi sebelum mengakhir sesi dialog ini, kita berharap pihak ahli panel kita dapat kembalilah bila kita jemput lain kali, kerana the best performer hari ini dengan sikap yang positif dan berhubung dengan tajuk kita yang amat besar pada hari ini. Jadi saya dengan ini sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih.
Semoga Allah menyelamatkan kita semua insya-Allah di masa depan, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam.